Ustaz, alhamdulillah kita berada semua. Kita boleh mulakan Ustaz, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan pengacara kita pada pagi ni Kak Syida, kemudian tuan-tuan, tak ada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi alhamdulillah kita sambung lagi, sepatutnya minggu lepas. Tapi saya minta bantuan pada Kak Syida untuk split lah dengan Fadil Ustaz Khubaid. Dan jadi insya-Allah hari ini kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan fiqh muamalat. Kalau sebelum ini ada berapa banyak juga isu yang kita bincangkan. Jadi hari ini kita nak sambung dengan isu-isu yang terkini juga, yang saya rasa mungkin kita dah pernah sentuh dalam kita punya perbincangan berkait dengan muamalat ni. Tapi hari ini kita nak pergi kepada lebih detail dan kemudian mungkin juga banyak isu-isu lain yang terlibat. Kita nak pergi kepada perkara yang berkait dengan permainan kutu. Okay. Jadi kalau kita tengok benda ni, kita boleh katakan mungkin pernah terlibatlah semua kan. Okay. Tetapi daripada sudut dia punya perbincangan, daripada sudut hukum, banyak perkara yang kita perlu perhatikan, kita perlu tengok sebab dia melibatkan isu-isu berkait dengan riba, okay, berkait dengan isu gharar, uncertainty dan sebagainya. Jadi kita nak tengoklah macam mana berlaku riba, kemudian kalau kutu tu berkait dengan barang kemas, macam mana kalau kutu berkait dengan emas. Emas dengan barang kemas berbeza. Okay, jadi emas tu mungkin bentuk gold bar, okay, 4 segi apa semua yang biasa kita simpan untuk buat pelaburan ataupun untuk tunggu sikit dia punya keuntungan. Kan kalau perhiasan tu memang tak untung lah kan. Tapi kalau pandai caranya boleh jadi untung. Dia ada cara dan kaedahnya. Cuma kita kata macam mana kutu perhiasan, kutu barang kemas dan kutu pada barang juga. Barang-barang contohnya mesin basuh ke ataupun apa-apa, maka semua tu sudah tentu ada hukum dan ada cerita dan ada kisahnya. Dan kemudian apa sebenarnya akad ataupun kontrak yang perlu ada pada permainan kutu. Sebab orang kadang-kadang dia letak dalam Facebook, letak dalam apa, siapa nak masuk PM tepi. Itu je kan. Jadi nak masuk tu bukan sebarang masuk. Jadi nak kena tengok juga daripada sudut hukumnya dan kaedah dan cara pelaksanaan. Dan kemudian hari ni kalau kita tengok ada perundangan yang melarang main kutu ni. Jadi kutu yang macam mana kalau kita setakat adik-beradik, kalau kita saudara mara kita, office mate kan, rakan-rakan pejabat dan sebagainya, adakah ia termasuk pada larangan itu? Ni banyak juga perkara-perkara yang insya-Allah kita nak bincang pada hari ini. Okey, so kita nak pergi dulu. Apa itu kutu? Okey. Secara umumnya bahasa Arab ni dia ada istilah dah. Ni zaman dulu-dulu sebenarnya rupanya dah ada dah permainan kutu ni dipanggil jum'iyah. Okey, dipanggil jum'iyah. Jadi ataupun jum'ah. Okey, jum'iyah ni maksudnya himpun lah. Himpun tu himpun apa? Kumpul apa? Iaitu ramainya orang berkumpul. Ramainya orang berhimpun untuk main kutu lah. Kan? Jadi sebab tu dipanggil jum'iyah. Kan kalau ada orang ajak main kutu, dia kata saya tak nak main kutu, saya nak main jum'iyah. Tu kutulah tu kan. Okey, jadi maksud yang sama. Dan kemudian menurut Imam Syihabuddin Al-Qalyubi, ini satu ulama besar juga dalam mazhab Imam Syafi'i, menyatakan permainan kutu terkenal dalam kalangan perempuan ataupun wanita dengan setiap orang daripada kumpulan wanita yang menyertainya membayar dengan kadar yang ditentukan pada setiap bulan. Kemudian ia dibayar pada setiap orang mengikut giliran. Okey, jadi ini dalam maksudnya Imam Al-Qalyubi ni lamalah. Walaupun dia mungkin kurun ke 9, kurun ke 10, lewat sikit. Tetapi daripada sudut pengamalan tu rupanya bukan di Malaysia je. Maksudnya di Timur Tengah ataupun di kawasan Arab dan sebagainya. Maka ini telah pun berlaku permainan ni. Dan kemudian kenapa agak-agaknya lah, saya pun tak tahulah kenapa agak-agaknya dalam bahasa Melayu ni dipanggil kutu. Mungkin sebab dia merayap lah kot kan. Okay. Dia merayap dua keadaan. Satu merayap daripada sudut memeningkan kepala orang nak bayar tu. Kan.
Itu maksudnya dia bergarulah, gatal lah maksudnya kan, dia kutu kan. Itu mungkinlah juga kan. Ataupun mungkin juga dari sudut lainnya kerana dia merayap pada setiap giliran. Sekejap lagi giliran ni, nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mungkin jugalah sebab tu dinamakan sebagai kutu. Okey jugalah kan. Panggil biawak pun boleh juga. Tapi kutu tu dah sinonim lah dengan masyarakat kita. Okey, so pada asasnya, dalam permainan kutu ni, duit yang diperolehi oleh seorang itu hanyalah duitnya sendiri yang terkumpul pada masa akan datang. Dia sebenarnya macam tabung lah. Kalau simpan sendiri tu mungkin tak berapa nak istiqamah kan. Tak berapa nak ada duit tu, mungkin gunalah benda-benda lain dan sebagainya. Tapi kalau main kutu tu sebab dia konsisten, kan dia untuk membayar bulan-bulan tu. Dia tak boleh terlepas bayar. Tu nanti kita bincang. Kalau dipanggil kutu ganti. Okay, kutu ganti tu maksudnya kalau dia tak bayar bulan ni, ada orang ibu kutu ke tolong bayarkan, maka pada bulan depan tu dia kena bayar double. Boleh ke tak boleh? Kalau ibu kutu kenakan cas ke apa dan sebagainya, itu nanti kita akan detailkan. Okey, kemudian apabila tiba gilirannya, maka sebagai ahli dia akan dapat menggunakannya dengan segera disebabkan bayaran komitmen daripada semua ahli kumpulan. Kan? Kalau contoh dia macam ala-ala amanah ikhtiar lah. Amanah ikhtiar tu kan memanglah setiap orang akan buat pinjaman. Maksudnya yang ni, tapi dia dalam dia punya grup tu, kalau orang tu tak bayar, grup tu yang kena. Grup tu yang akan membayar ataupun grup tu yang akan backup daripada sudut perseorangan yang buat hal ni. Kalau kata dia tak mampu, dia bincang ahli grup, okeylah. Kan dia bolehlah tangguh ke apa. Tapi kalau dia lari, kan jadi itu antara benda yang penting untuk kita jelaskan. Okey. Jadi ini secara ringkas yang dipanggil sebagai kutu dan dia merupakan satu benda yang makruf dalam masyarakat kita. Cuma ni tak ada hukum lagi ni. Kan ada hukum ke apa nanti kita akan detailkan. Okey, so secara asal kita tengok dulu dalil daripada Quran dengan sunnah. Okey, dalil daripada Al-Quran dengan sunnah ataupun al-hadis, ada ke perkara-perkara yang menyebut tentang kutu ni? Baik, perkara pertama saya tegaskan tak adalah. Zaman Nabi tak adalah main kutu ni. Okay? Ataupun zaman sahabat, zaman tabi'in tak ada. Kan dia berlaku pada lewat lah. Cuma kita kata terkenal lah dalam masyarakat Arab seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okay. Kita nak kena faham dulu, setiap muamalat ni, setiap pergerakan duit kita keluar dan masuk, kita dapat duit, kita keluar duit, ataupun jual beli, ataupun perniagaan, apa kontrak dia? Apa akad dia? Kalau kita beli rumah, maka akadnya ialah kita panggil komoditi murabahah lah. Kita beli murabahah lah dia punya kontrak dia. Kalau kita buat pinjaman pembiayaan, financing peribadi, maka biasanya guna tawaruk. Kan? Kalau kita buat jual beli kenderaan ke apa semua, macam mana? Ijarah ke ma'al-baik ke, mula-mula sewa, lepas tu berakhir dengan kepemilikan. Jadi benda tu mesti ada. Sebab dalam muamalat, apa saja transaksi yang berlaku mesti ada kontrak yang melibatkan pertukaran duit, kan, bai'us saraf dipanggil, pertukaran duit, melibatkan kita kata apa, barangan, melibatkan pinjaman dan sebagainya. Maka kutu ni, kalau kita tengok dia sebenarnya qard. Ni yang Allah sebutnya qarada, qard. Maksudnya dia pinjam meminjam. Okay, itu dia punya akad dia. Akad dia adalah qard, maksudnya pinjam. Jadi sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat 11, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir. Allah menyatakan, siapakah yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak, iaitulah daripada surah Al-Hadid. Okey. Jadi di sini Allah guna perkataan pinjam. Yuqrid ni maksudnya meminjamkan, qardan ni pinjaman tu. Okey, jadi dari sudut bahasa Arab, qard ni maksudnya dia duit lah kebiasaannya. Dia boleh jadi juga muqayyadah. Muqayyadah ni ataupun kita panggil sistem barter. Sistem barter, okey, pertukaran menggunakan dengan sistem barter. 2 kilo tepung dengan 1 kilo gula contohlah, kan, ataupun seterusnya seekor lembu dengan 3 ekor kambing, 2 ekor kambing contohnya. Maka itu dipanggil muqayyadah, maksudnya sistem barter. Yang tu pun Islam membenarkan, tetapi dia bukan pada perkara-perkara yang berkait dengan riba lah. Jadi emas tak boleh lah, emas 750 tukar dengan emas 999, tak boleh lah. Tak boleh tu maksudnya daripada sudut semudah-mudah je nak dia punya timbangan. Sebab kita dah bincangkan sebelum ni, sebab nak tukar benda tu syarat dia apa? Kena sama sudut timbangan, kemudian dia punya
kualiti ataupun dia punya ketulinan emas tu kena sama 999, 999, 916, 916. Dan kemudian juga mesti on the spot basic. Kan. Tapi selain daripada item riba tu, nak tukar apa-apalah kan, kucing ke, 2 ekor Maine Coon nak tukar dengan seekor British Shorthair. Okey, tak ada masalah. Kan, yang penting sama-sama sepakat, sama-sama okey sebab dia bukan barang riba. Jadi dia boleh berlaku pertambahan pada item-item yang nak ditukar. Kan? Contohnya kereta kancing 2 biji nak tukar dengan Iswara. Okey, tak ada masalah sebiji. Kan? Sebab dia bukan barang riba. Okey. So Allah kata, siapakah yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Pinjaman apa ni? Pinjaman tanpa faedah ke? Kan? Pinjaman dengan faedah ke ataupun apa? Okey. Allah guna bahasa pinjaman ni menunjukkan sebenarnya harta semua yang kita ada ni milik Allah pada asal. Sedangkan Allah bagi kita pinjam. Okey, Allah bagi kita pinjam. Sebab tu kata Syekh Dr. Qaradawi, al-malu malullah. Harta ni harta Allah. Kan? Sebab saya dah pernah kot sebut sebelum ni. Sebab buktinya ialah lepas kita mati, harta tu akan berpindah. Dia takkan jadi milik kita. Dia akan jadi harta pusaka. Kemudian wasiat, hibah dan sebagainya. Dia akan berpindah harta tu. Dan kemudian juga ada milik orang lain, zakat dan sebagainya. Maka Allah bagi kita pinjam sebagai modal untuk kita berniaga. Berniaga apa? Berniaga dengan Allah juga. Kan, tijaratan lan tabur, Allah kata perniagaan yang takkan pernah rugi, sentiasa untung. Jadi nak bagi tahu bahawa sebenarnya harta adalah asalnya milik Allah. Kita kena faham yang betul-betul kita punya apa? Yang kita suap, yang kita makan, tu kita punya. Kan kadang-kadang tu beli beras pula masuk apa dipanggil bubuk kan. Tak boleh nak masak. Jadi bukan rezeki kita tu, bukan rezeki kita. Ingat yang kita dah beli kita punya dah. Kan yang kita manfaatkan rupanya bukan. Kan kadang-kadang baru dapat gaji tiba alamak pancit pula kereta. Kan kena tukar tayar kereta. Jadi semua itu kita kata ada rezeki orang lain. Dan sebab betul lah kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi, lan tamuta ahad hatta tastafiqa rizqah. Kamu tidak akan mati, hadis sahih, kamu tidak akan mati melainkan Allah tamatkan rezeki dekat suapan kamu ataupun mulut kamu yang tak akhir. Kan kadang-kadang ada setengah orang, ada orang tanya, kalau sakit tu kira Allah dah tarik ke rezeki tu? Saya kata belum. Mungkin Allah kurangkan, mungkin daripada sudut asasnya dia perlukan duit, kos dan sebagainya. Tapi dia belum meninggal dunia. Sebab dalam hadis sebut, kamu tidak akan meninggal dunia sehingga rezekinya yang tak akhir. Nak menunjukkan bahawa orang yang sakit belum terputus rezekinya, dan bila orang tu meninggal dunia, maka itulah tanda rezekinya telah pun habis. Okay, maka tamatlah riwayatnya. Okay, jadi di sini Allah sebut qardan hasanah. Kemudian qardan hasanah ni juga boleh jadi daripada sudut kita menginfakkan di jalan Allah lah. Jihad fi sabilillah kan, ataupun kita belanja pada tempat-tempat yang bermanfaat dan sebagainya, maka itu dipanggil qardan hasanah, pinjaman yang Allah bagikan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, boleh jadi juga kita sifatnya membantu manusia. Kan itu juga boleh mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita biasa tengok, orang faham sedekah je yang dapat pahala ataupun wakaf. Tapi kalau bagi orang pinjam pun dapat pahala besar. Kan kerana dalam surah Al-Baqarah ayat 280 281 kan Allah 280 Allah menyatakan apa? Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menyatakan jikalau kamu orang yang meminjam dia minta tempoh, maka kata Allah bagi dia tempoh. Tempoh tu maksudnya dia tak boleh nak bayar bulan ni, dia kata seminggu lagi. Betul-betul dia tak ada duit lah maksudnya. Kan seminggu lagi tu baru, ataupun gaji dia mungkin lewat. Mungkin apa-apa keadaan tentu bayar lewat, mungkin seminggu lagi. Maka seminggu lagi lepas tu dia bayar semua. Maka bagi tempoh tu pun pahala besar lah. Kan apatah lagi pinjam, bagi tempoh. Kemudian Allah kata akhir sekali kalau dia tak mampu bayar, wa an tasaddaqu khairul lakum, kalau kamu sedekah untuk dia lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Maksudnya bukan sedekah tu je dapat pahala. Bagi hutang, bagi tempoh lewat apa dia nak bayar tu, bagi dia tempoh, ataupun mungkin lepas tu dia minta lagi, bagi tempoh lagi 2 hari lagi. Lepas 2 minggu, lepas seminggu 2 hari lagi, tolong kan contohnya. Memang betul-betul tak ada duit kan. Bukan mengelak, kalau mengelak cerita lain pula. Jadi dia pun bagi tempoh 2 hari tu pahala. 2 hari tu pahala. Maka itulah yang dipanggil sebagai pinjaman yang Allah kurniakan kepada kita daripada dua sudut, maksudnya sedekah, infak dan sebagainya, dan juga memberi pinjam kepada manusia. Baik. Dan kemudian qardan hasanah ini kontrak. Qardan hasanah ni panggil qardu hasan. Pinjaman tanpa faedah. Okey. Pinjaman tanpa faedah. Maksudnya zero interest. Tak ada kita panggil faedah sebenarnya pinjaman tanpa riba lah.
Sebab tu saya selalu sebut kalau pergi konvensional jangan tanya berapa interest, tanya riba dia berapa tanya tu gitu kan. Jadi kita kata itu dia punya bahasa yang tepatnya usury kan. Jadi nak bagi tahu qardan hasanah pinjaman tanpa faedah. Maksudnya pinjam 1 pulang 1, pinjam 200 pulang 200. Itu pada asalnya. Inilah konsep kutu. Dipanggil qardu hasan. Maksudnya kita bagi orang pinjam RM50 secara bergilir ataupun secara ansuran dan kita menunggu giliran kita pula dapat, kita pinjam pula pada duit orang yang memberikan sumbangan ataupun memberikan bayaran di dalam kutu tu, permainan kutu tu. Okay, nanti kita akan jelaskan. Okay, kemudian Allah kata apa? Dan dia akan mempunyai pahala yang banyak daripada sudut asasnya. Semua ini ajrun karim, yang mulia, yang banyak, yang melimpah-limpah. Disebabkan kerana hutang. Maksudnya, nak buat pahala, antaranya ialah bersedekah dan juga bagi pinjaman pada orang. Bukan kita offer siapa nak pinjam duit saya, bukan. Maksudnya kalau ada orang memerlukan, betul lah dia perlulah sebab dia sanggup menjatuhkan air muka nak pinjam dengan kita RM50 nak beli pampers anak contohnya. Kan? Jadi itu betul-betul nak tu. Berbeza dengan kita bagi sedekah. Sedekah ni mungkin orang tu perlu tapi mungkin daripada sudut asalnya dia tak meminta-minta. Tapi bila orang tu datang minta hutang, itu lebih teruk lah, maksudnya daripada sudut bukan teruk dia tu, lebih teruk kesukaran dia tu, kesusahan dia tu. Maka yang itu lebih besar lah daripada sudut ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian daripada hadis kita melihat bahawa biasanya orang main kutu ni ialah biasanya dia dah target dah budak sekolah, dia dah target dah nak apa-apa tertentu kan, keperluan-keperluan tertentu dan sebagainya. Sebab tu dia main kutu tu. Maka sebab tu dia juga termasuk daripada ta'awun, bantu-membantulah antara satu sama lain. Dan sebab tu hadis sebut wa may yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Hadis ni panjang tapi saya ambil yang ujungnya. Dan sesiapa yang meringankan beban. Beban ni kalau ikutkan sebenarnya orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Iaitu beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan juga akhirat. Jadi, masuk main kutu dia bukan untuk keuntungan. Bukan nak dapat untung ke apa. Dia ibaratnya kita kata pinjam dulu. Pinjam dulu ataupun bayar dulu atau pulang ikut giliran. Kalau kata pinjam dulu, dia dapat 1,000 daripada 10 bulan, RM100, maka dia pinjam dulu. Kalau contoh dia bayar dulu, kemudian giliran dia nombor 10. Itu saya ingat jelaslah daripada sudut perbincangan. Jadi dalil-dalil ni bukanlah dalil tentang cerita main kutu. Ini merupakan dalil ataupun perbincangan berkenaan dengan secara umumnya berkait dengan apa yang kita sebutkan tentang perkara ni. Okey, jadi ini antara benda yang jelas daripada sudut perbincangan dia. 1 minit sekejap, saya nak reply dia orang punya ni sekejap. Okey, kena reply cepat sebab dia orang nak macam-macam lah, dia orang tanya hukum apa semua ni, Durio yang buat kartun tu. Jadi konten apa semua nak kena cepat sebab dia orang memang cepat kerjanya. Okey, baik. Jadi Allah sebut dan sesiapa yang meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan ringankan. Maksudnya kita semua saling bantu-bantulah, tolong-menolong antara skill kita yang mana berkait dengan perbincangan yang kutu tadi kita sebutkan. Okey, so kita nak pergi hukum kutu, masuk main kutu. Okey. Kalau kita pergi mana-mana pandangan perbincangan, ada 3. Ada yang kata makruh. Tapi saya ambil secara umum pandangan yang lebih relevan adalah 2 saja, iaitu sama ada haram ataupun harus. Okey, haram ataupun harus. Baik. Yang menyatakan haram, alamak macam mana main kutu? Haram pula dah. Ingatkan harus. Okey. Jadi kita tengok dulu. Itu sebab tu kita penting kita nak tahu tu. Sebab bila dia benda ni berbeza pandangan pendapat, bila beza pandangan pendapat, kita kena tahu mana pendapat yang tepat. Mana pendapat yang diguna pakai dan mana pendapat yang lebih mendamaikan. Sebab kalau kita dengar, kutu, saya ramai jumpa kawan-kawan sahabat pun kata main kutu haram. Bagi dia orang lah, bagi dia orang pendapat dia orang haram. Jadi maksudnya, payah dia tu. Sebab ramai orang main kutu. Kat Malaysia ni boleh bilang lah kan, banyak lah. Jadi kalau kita fatwakan, kita kata benda tu haram, atas alasan apa dan alasan itu apa cara kita nak bantah balik ataupun kita nak tengok balik daripada sudut perbincangan dia. Apa dia punya hujah. Dan hujah tu kemas ke tak kemas. Fiqh memang macam tu.
baik muamalat ke, baik dalam beribadah ke, baik dalam apa pun, walaupun ada hujah, kalau hujah itu kemas, maka kita boleh katakan benda tu haram lah contohnya. Tapi kalau hujah tu tak kemas, rupanya ada benda di sebaliknya tu, kejelasan yang sepatut diperjelaskan lagi. Dia bukan setakat tu. Maka dia mungkin boleh jadi harus ataupun perkara berkaitan. Jadi persoalan khilaf, perbezaan pandangan pendapat ini memang biasa dan ini merupakan satu kelebihan lah yang Allah bagi pada umat Muhammad ni. Dan sebab tu kata Saidina Umar bin Abdul Aziz, aku suka sahabat berbeza pandangan pendapat. Dengan sebab beza pandangan pendapat mereka ni, maka membolehkan kita untuk berlapang dada satu. Yang kedua, dalam keadaan-keadaan tertentu, kita boleh memilih pandangan-pandangan yang mana sesuai dengan keadaan darurat, dengan keadaan masalah yang kita hadapi. Kan? Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia ada kaedah. Imam Al-Bajuri kata, "Mani betulia fi syai' fayuqallid ala man huwa ajaza." Sesiapa keadaan manusia, orang tertentu, masyarakat tertentu, yang mana dia berada dalam kesulitan, kepayahan, yang mana dia dapati dalam pandangan mazhab dia tak ada perbincangan itu dan mungkin ketat. Maka kata Imam Al-Bajuri, Imam Bajuri ni imam besar dalam mazhab Syafi'i, dia letak kaedah ni. Dia kata, maka boleh bertaklid kepada imam yang membenarkan. Contoh, kita sakit lutut. Asalnya kena berdiri solat. Tapi sakit lutut, darurat keadaan macam tu, adalah pandangan yang membenarkan. Bahkan Nabi pun SAW membenarkan. Nabi kata pun, salli qa'idah, salli qa'imah, solat berdiri. Kalau kamu tak mampu, solat duduk. Kemudian tak mampu, solat miring. Jadi itulah kaedah dia. Jadi, persisihan, perbezaan pandangan dan sebagainya, maka di sini boleh kadang-kadang menyelesaikan banyak isu dan juga masalah yang berkait dalam kehidupan kita seharian. Okey, jadi kalau kita pegang haram, maka memang tak payah, jangan main kutulah. Tapi kalau kita pegang harus, maka kita telah mengeluarkan ramai orang daripada melakukan perkara haram. Sebab tu dalam fatwa ni, nak kata haram tu mudah, nak kata harus tu susah. Sebab tu fatwa dia kata haram. Maksudnya fatwa ni tak payah kata haram. Maksudnya fatwa ni untuk mengharamkan sesuatu tu amat mudah. Kan, saya pun ada pengalaman bentang dekat Majlis Fatwa Kelantan, ada beberapa isu lah yang kita bincangkan dan sebagainya. Maksudnya nak bentang fatwa kata haram tu mudah ya. Buat sikit paper kata haram, sudah habis cerita. Tapi untuk mengharuskan satu benda tu ahli fiqh, ulama-ulama fiqh dia kena dakik. Dia kena detail dan mendalami lagi sesuatu isu. Tidak semudah-mudahnya untuk menyatakan satu itu, harus melainkan dengan dalil dan hujah yang menyatakan tentang satu perkara, sokongan dan sebagainya. Itu penting. Okey. So, panjang ceritanya sebab saya nak bagi jelas kenapa ada perbezaan tu. Dan macam mana cara kita berinteraksi dengan perbezaan. Okey. So, pendapat yang kata haram merupakan pendapat Syekh Dr. Abdullah Imrani dan Syekh Dr. Rafiq Yusuf Al-Misri. Dua-dua ni ulama besar dalam bab muamalat ni. Syekh Dr. Rafiq Yusuf Misri ni Mesir. Dan beliau ni alim, banyak tulisan, dia menganggotai banyak badan-badan kepenasiatan syariah dunia. Kan, Syekh Dr. Rafiq Yusuf Misri. Bukan salah orang ni yang kata ni. Maka beliau menyatakan, iaitulah maksudnya pendapat itu haram. Kerana ia terkait dengan riba sebab ada manfaat seperti cabutan giliran. Ada manfaat seperti maksudnya mensyaratkan saya bagi awak pinjam, saya akan bagi awak pinjam. Contohnya, saya bagi awak pinjam, awak kena bagi saya pinjam. Memanglah kena bayar tu. Tu pinjaman, nanti saya bawa dia punya konteks dia. Mereka berhujah dengan dikatakan, kalau belajar hadis bila sebut dikatakan, diriwayatkan, hadis tu tak sahih. Okay. Sebab kalau kita sebut Rasulullah SAW meriwayatkan, tu sahih. Ini dipanggil dalam ilmu hadis, mungkin Ustaz Zul pun dah pernah terangkan, iaitu dipanggil sirah tamrid. Tamrid ni maksudnya kita meriwayatkan sesuatu itu dengan tak pasti. Sebab hadis tu mungkin tak sahih. Sebab tu dikatakan, diriwayatkan, disampaikan contohnya kan, ataupun perkataan-perkataan yang berkait lah. Okay? Kalau hadis tu dipanggil qila, dikatakan. Okay. Jadi bila sebut perkataan macam tu, macam kita bawa satu berita, kita kata agak-agaknya lah kot, apa yang saya dengar. Macam tu. Jadi maksudnya bila agak-agak, saya pun tak pasti. Contohnya kan. Jadi itu berita-berita yang mana tak confirm. Tapi saya dengar betul tahu dia cakap macam tu. Itu confirm lah tu. Jadi itu kaedah daripada sudut periwayatan. Sama juga hadis. Hadis tak boleh kata dikatakan Nabi pernah bersabda, bila sebut dikata tu problem. Okey. So rupanya hadis ni pertama lemah lah. Okey. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba.
Okay, riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dan hadis ni semua majoriti ulama hadis menilai ia sebagai dhaif dan bukan daripada baginda Nabi SAW. Okay, jadi pertama saya nak bincang hadis ni. Kalau macam tu, maksudnya kalau hadis ni sebut setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan, maksudnya satu orang dia bagi pinjam ceti kan. Dia bagi pinjam 100,000. Dengan bayaran kena bayar 105,000 dalam tempoh 3 bulan. Contoh lah. Habis tu bolehlah tambah macam tu. Sebab hadis ni dhaif. Hadis ni lemah sebab hadis ni kata setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka ia riba. Kan? Kita kata bukan konteks macam tu. Sebab hadis ni dhaif tapi telah sepakat ijma' seluruh umat ni. Baik para ulama ke, baik masyarakat, baik semua umat ni, setiap pinjaman ataupun duit yang mana menghasilkan keuntungan bagi peminjam, bagi pemiutang yang memberikan hutang, maka dia confirm riba. Telah ijma'. Dan dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah cukup banyak. Walaupun hadis ni dhaif. Walaupun hadis ni lemah. Sebab tu jangan dia kata, oh sebab hadis ni lemah boleh buat riba lah. Bukan. Hadis ni dia bukan hadis. Okay? Dia bukanlah kuat daripada sudut hujahnya. Baik, itu satu. Yang kedua, manfaat tu dia bukan semesti bagi pinjam 100, kena bayar balik 110. 10 tu manfaat lah. Dapat manfaat balik dekat pemiutang yang memberi pinjam. Bukan sekadar tu. Dia boleh jadi, kalau syaratkan contoh gini. Saya bagi awak pinjam 1,000 dengan syarat awak baiki laptop saya. Sebab laptop saya rosak. Saya tahu awak pakar repair laptop apa semua. Tapi saya bagi awak pinjam 1,000 tapi awak baiki laptop saya. Itu riba. Sebab kita telah meletakkan manfaat untuk kita dengan sebab kita memberikan pinjaman. Tu contoh. Contoh lain. Kita katalah kawan kita pinjam duit. Boleh pinjam? Boleh. Dengan syarat awak bagi saya pinjam kereta 2 hari. Maksudnya bukan pinjam lah, maksud awak bagi saya kereta sehari contoh. Saya isi minyak lah. Tapi tak ada bayaran apa-apa. Cuma dengan sebab awak bagi saya kereta ni, saya bagi awak pinjam 1,000. Riba. Tu ramai orang buat tu kadang-kadang dia kata riba ni duit je. Tak. Kebanyakan para ulama menyatakan bahawa, ini mazhab Syafi'i ke, Maliki, Hambali dan sebagainya, mereka bincang panjang tentang isu ni. Jika mana manfaat itu berlaku pada sesuatu yang mendapat manfaat sebelah pihak. Sebelah pihak tu daripada saya lah. Yang bagi pinjam. Tak kira lah. Ataupun contoh lain apa? Contoh macam main kutu. Saya boleh nak main kutu dengan syarat. Nombor 1 bagi kat saya. Contohnya kan. Nombor 1 tu tak ada siapa boleh ambil tempat nombor 1. Bagi kat saya. Kan. Jadi dekat situ menjadi satu polemik lah. Dan itu menjadikan sebab kenapa pendapat ini menyatakan kutu adalah haram. Sebab manfaatnya cabutan giliran. Sebab manfaatnya apa dia? Saya bagi awak pinjam, awak bagi pula saya pinjam. Itu manfaat juga. Kan? Jadi itu menjadikan satu perkara yang menyebabkan haramnya main kutu atas dasar manfaat tu yang boleh jadi penyumbang kepada riba setiap orang yang dapat giliran. Terutama orang yang ambil giliran nombor 1 kan, ataupun contoh mungkin dia ambil giliran nombor 5 tapi tiba-tiba dia terdesak. Dia bincang dengan orang nombor 2, dia kata bagi saya nombor 2, awak ambil nombor 5. Setuju tak? Setuju. Okey. So itu pun ada manfaat juga, tapi kita dok keluarkan duit bayaran secara ansuran ataupun secara bulanan, RM50 ke sebulan, 100 ke sebulan dan sebagainya, ikut kepada kutu tu lah. Ada 200 sebulan dan seterusnya kan. Jadi ia menjadikan satu polemik yang menyatakan bahawa dengan sebab adanya manfaat itu, manfaat ni bukan manfaat baik yang kita bincang sudut syarak. Apakah manfaat berpuasa? Bukan. Ini maksud manfaat ni ialah lebihan. Manfaat ni adalah maksudnya ketidakseimbangan antara satu sama lain. Jadi bila ada benda tu dalam kes pinjam meminjam, sebab kita kata tadi kutu tu qard, pinjam meminjam antara satu sama lain di dalam kumpulan tu, maka tidak boleh ada apa-apa manfaat. Sudah macam mana tu? Okey, tak apa, kita biarkan dulu persoalan tu. Kita ambil dulu pendapat kedua sebelum kita tengok mana pendapat yang lebih kukuh. Pendapat kedua menyatakan harus. Yang harus ni saya nak dengar Ustaz, yang haram tu takut sikit. Sebab kami main kutu contohlah kan. Okey, jadi harus ni sebab apa? Okey, pertama, ini pendapat Imam Al-Wali Al-Iraqi dalam Hasyiah Al-Qalyubi, dalam kitab yang kita baca takrif tadi. Imam Al-Wali Al-Iraqi dalam kitabnya menyatakan harus. Syekh Dr. Sulaiman Al-Mani' menyatakan harus. Ini pun pakar juga tuan-tuan dalam bidang muamalat, keuangan dan sebagainya. Okey. Dan kemudian disebut juga oleh Majlis Hayat Kibar Ulama Saudi. Maksudnya ialah anggota kesatuan ulama-ulama besar di Saudi ataupun Saudi Arabia. Ataupun Hayat Kibar Ulama ni juga boleh kata satu dunia jugalah. Okay. Pada persidangan mereka
1490 Hijrah, saja letak Hijrah sepenuh Muharram ni, nanti carilah ni berapa dia punya Masihi dia. Okey. Kemudian Syekh Dr. Nazim Hamad, sebenarnya saya tak sempat nak cari, ini letak apa kan, letak Jalan Muharram tu kan. Okey. Syekh Dr. Nazim Hamad juga pakar dalam keuangan ekonomi. Saya mula-mula kenal Syekh Dr. Nazim Hamad ni Al-Fadhil Ustaz Dr. Zahrudin dalam kuliah dia masa saya zaman belajar lagi tu kan, baru nak tahu nampak muamalat apa semua ni kan. Dr. Zahrudin kata ini antara ulama besar. Jadi start pada tu saya sukalah kitab dia, beli kitab-kitab dia dan sebagainya. Okey, so ulama besar hebat Syekh Dr. Nazim Hamad. Dan juga mazhab Maliki menyatakan berdasarkan kaedah aslifni wa uslifuk. Kamu pinjamkan kepada aku, nescaya aku juga akan meminjamkan kepada kamu kelak. Maksudnya bagi saya pinjam, kemudian saya bagi pinjam kepada awak, nanti awak bagi pinjam kepada saya. Sebenarnya konsep kutu macam tu. Konsep kutu memang macam ni. Sebab maksudnya kita bersetuju tu walaupun kita tak sebut macam tu, tapi hakikatnya seolah-olah saya bagi dulu pinjam. Maksudnya 50 bayar 50, nanti awak bagi pula saya pinjam. Maksudnya kumpulan tu bagi saya pinjam dengan satu amount bila tiba giliran kita. Kalau katalah contoh kita dah bayar dulu daripada bulan 1 sampai bulan 10. Jadi dia punya cabutan tu nombor 1 sampai 10 je lah, katalah 100, maksudnya 1000 lah. Boleh jadi saya bayar dulu, bayar, giliran saya nombor 10. Nombor 10 tu kamu semua bayar pula hutang saya yang saya bagi kamu hutang tadi kepada saya sedebuk 1000. Faham tak? Dia punya konsep tu kan. Itu dia punya kaedah dia. Ataupun contoh kalau saya nombor 5, saya dapat 1000 tapi saya ada baki lagi nak kena bayar berapa bulan ni. Boleh jadi juga macam tu. Jadi itu semua menunjukkan bahawa saya bagi awak pinjam kan, ataupun kamu pinjamkan kepada saya akan pinjamkan kepada kamu pula. Kan. Jadi ini kaedah dalam mazhab Maliki. Okey. Kalau macam tu kan tadi manfaat giliran, manfaat boleh dapat pinjaman tu sendiri balik semula kan, sebab saya bagi awak pinjam, saya syaratkan awak kena pinjamkan saya pula nanti kan. Jadi itu jadi isu. Maka kat sini kita tengok. Pertama, pandangan kedua adalah lebih kuat dan kukuh kerana manfaat menjadi riba jika salah seorang yang mendapatkan manfaat. Jika semua peserta kutu mendapatkan manfaat iaitu pinjaman dan tabungan wang tadi, maka harus menurut Syekh Dr. Nazim Hamad dalam kitabnya Al-Qadaya ataupun Qadaya. Nampak tak? Okey, riba saya bagi satu orang pinjam, ni kena faham betul-betul ni. Faham yang ni selesai semua. Okey. Saya bagi satu orang pinjam 1000, manfaat tu siapa dapat? Saya akan dapat. Apa? Dengan apa? Dengan saya charge AN 100. Maksudnya nanti dia kena bayar 1100. Dia hanya dapat pinjam. Jadi manfaat tu tak dapat kepada dia, tak dapat kepada orang lain, tapi dapat pada saya. Apa manfaat dia? 100. Hanya saya seorang yang dapat. Tapi dalam permainan kutu, pertama tak adalah kalau lewat ke kalau apa dan sebagainya. Cumanya saya pun dapat manfaat, awak pun dapat, giliran nombor 5 pun dapat, semua dapat sama. Maksudnya bayar 50, bayar 100 untuk 10 bulan, semua orang akan dapat 1000. Tapi dengan syarat semua tu akan bagi pinjam masing-masing. Dan kemudian semua orang akan meminjamkan semula duitnya. Jadi itu tidaklah menjadi riba sebab manfaat semua dapat. Okey, manfaat semua dapat. Contohnya dalam aspek lain, saya bagi kawan saya pinjam 1000. Okey. Dalam masa yang sama, kawan saya bagi saya pinjam kereta dia dan masa sama saya pun boleh pinjam kereta dia. Yang tu tak jadi riba. Saling-saling boleh meminjam kereta. Kan? Tapi nampak pelik sikit lah kan? Nampak pelik sikit. Contoh, saya kata dekat kawan saya, si Abu ni, Abu, saya nak pinjam duit awak. Boleh? Abu kata, boleh, tak ada masalah. Okey. Cuma syaratnya saya nak pinjam kereta awak. Tapi dalam masa yang sama, kalau awak nak guna kereta saya pun boleh juga. Contoh gitu. Jadi hukumnya harus. Sebab masing-masing mendapatkan manfaat yang sama. Hutang tetap 1000. Hutang tetap 1000. Tak ada tambah 1000, 10, 1100, 1200 dan sebagainya. Kalau macam tu boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau manfaat hanya sebelah pihak, sebabkan saya bagi awak pinjam dan kemudian dengan sebab tu saya boleh gunakan kereta awak sesuka hati ataupun saya boleh gunakan kepakaran awak untuk baiki laptop saya, itu tak boleh lah. Itu jadi yang dimaksudkan dengan kaedah tadi tu. Yang setiap pinjaman bila mana dia bertambah dari sudut manfaatnya, maksudnya satu orang, satu skop je, satu bahagian je yang dapat. Maka yang tu tidak dibenarkan. Okey, jadi boleh nampak tak dia punya cerita ataupun isunya dekat situ. Okey. Kemudian cabutan giliran kutu adalah tidak melibatkan pertambahan bayaran dan saling meredai antara peserta dan tiada kezaliman.
Kan? Sebab dia tahu dah, sebab dia terlewat ataupun buat cabutan apa semua tu, dia dapat nombor 5. Okey lah, tak ada masalah nombor 5. Kan? Kalau contohnya, boleh bincang pula lepas tu. Katalah contoh dia dapat nombor 10. Dia kata, tak boleh ni, rasa nak guna duit cepat ni bulan ni. Dia pun, dia cabutan dia dapat nombor 10 dah. Memang tak boleh cabut lagi dah. Sekali je lah kan. Kemudian lepas tu, tengok-tengok, dia bincang dengan orang nombor 1. Orang nombor 1 pun kebetulan tak adalah sesak sangat. Okey je kalau ni nombor 10 kan. Cuma, ialah dah dia dapat nombor 1 giliran dia. It's okay lah. Tapi kalau dapat nombor 10, dia pun bincang. Nombor 10 bincang dengan nombor 1. Boleh tak nombor 1 bagi kat saya dulu apa sekian-sekian apa semua. Saya betul-betul terdesak ni. Anak nak masuk matrik. Contoh matrik cuma je. Dia bayar. Ataupun anak nak masuk apa ni semua college ke apa. Boleh tak bagi saya dulu? Boleh, tak ada masalah. Kalau gitu saya nombor 10, setuju. Okey, kita bagi tahu ibu kutu. Contohnya kan. Tak payah bagi tahu semua, bagi tahu ibu kutu. Jadi kalau gitu, dari sudut gilirannya kita kata asalnya redha, cuma kadang-kadang ada keperluan, maka benda tu boleh bincang. Jadi bolehnya bincang itu tak ada masalah. Tapi kalau nombor 1 kata boleh, tapi dengan syarat awak kena bayar RM50 lah. Itu confirm riba. Jangan buat pasal. Kan. Kadang-kadang tu ialah dia PN tepi kan. Ibu kutu tak tahu. PN tepi, boleh tak saya nombor 1? Boleh, tapi awak bayar saya RM1,050 lah untuk bulan depan. Untuk bulan 10 bila awak dapat tu nanti. Kan? Yang tu confirm riba. Kan? Walaupun ibu kutu tak tahu, di sebalik PN tepi dia orang tu. Okay, itu penting tu. Okay? Jadi, maksudnya, boleh asalnya redha, asalnya sama-sama dan cabutan semua masing-masing puas hati dan sebagainya. Dan bila ada rasa nak nombor 1 berbincang pula di antara mereka, maka itu tidak menjadikan ia perkara yang terlibat dengan riba. Jadi saya kata, pandangan yang lebih kukuh dan kuat daripada sudut isu permainan kutu ni, maka dia adalah diharuskan. Di atas dasar dan hujah yang kita tengok tadi, kerana hujah yang menyatakan haram itu tidak kemas daripada sudut hujah, kerana kutu dia melibatkan kebaikan semua pihak, tak ada manfaat satu-satu pihak semata-mata. Okey, jadi jelaslah daripada sudut perbincangan itu. Okey, saya nak tengok dulu soalan-soalan dulu sebelum kita teruskan. Okey. Kita bagi syarat ibu kutu, apakah peranan dia relevan? Okey, walaupun syarat tu dipersetujui semua ahli kutu. Yes, kalau syarat itu dipersetujui tapi syarat tu tak betul. Okey, jadi tadi kita bincang tentang tu kan. Katalah tutur letak syarat, contoh kan, nanti kita bincang ibu kutu kenakan yuran. Siapa nak masuk RM5. Confirm riba. Ramai lagi orang buat. Kan? Dan sebab apa? Kutu ni bukan buat untung. Tu saya kena letak dulu awal. Kutu bukan untuk buat untung. Dia tolong-menolong antara adik-beradik kita. Kan ni kita abang long, kita jadi pula ketua, kita kata siapa nak masuk RM2 cas. Kan sebagai kos pengurusan. Pandailah dia kos pengurusan. Kan sampai ambil untung. Kan kalau dah masuk katalah RM10 kan dia ambil RM5. RM5 kalau dah 10 orang masuk, untung juga. Kan dapatlah pendapatan. Berbulan depan buka kutu lain pula. Siapa nak masuk? Bulan depan buka. Kalau dah berkutu-kutu, maka ada juga kutu bertingkat-tingkat, nanti kita bincang. Ibu kutu, ni bapak segala kutu. Bawah dia tu ada ibu kutu pula dah. Bawah dia ada pula downline dia tu. Oh, itu lagi bahaya tu. Itu kita nak sentuh tu ramai juga yang tu. Nanti kita detailkan. Okey, selalu main kutu tapi tak tahu hukum. Manfaat kena 2 pihak. Okey, syarat-syaratnya okey, tak ada paksaan lah. Okey, tak ada pertambahan bayaran. Semua setuju. Syarat memang ibu kutu dapat first macam mana Ustaz? Jadi tak ada isu. Kalau ibu kutu tu memang syarat dia nombor 1, dia tak jadi isu dengan sebab kerana manfaat itu nanti okey, dari sudut ni juga itu ada sikit something kat situ. Sebab manfaat tu dia yang kumpul, dia yang himpun, dia dapat pinjaman, dia letak syarat dia nombor 1. Kat situ jadi isu sikit. Sebab manfaat untuk dia seorang. Manfaat tu tak sama dengan orang lain. Maksudnya kalau dengan cabutan undian masing-masing puas hati. Kan nombor apa termasuk ibu kutu. Tapi bila dia meletakkan dia tu nombor 1, maka saya kata jangan letaklah. Ikut daripada sudut syarat. Sebab dia tak keluar daripada pendapat pertama menyatakan haram tadi sebab ada manfaat untuk dia seorang. Sebab dia meletakkan nombor 1. Dia boleh jadi kan manfaat giliran tu. Sebab tu tadi kita bincang. Manfaat giliran boleh jadi satu isu yang melibatkan riba kerana dengan sebab kita dapat dulu. Kita letak nombor 1. Tak boleh letak syarat macam tu. Tak boleh. Jadi kena bubarkan syarat letak nombor 1 tu sebab kutu ni tolong-menolong, bantu-membantu. Kan? Jadi tak boleh letak. Untuk mengelakkan keharaman daripada sudut pandangan pertama yang menyatakan haram kerana dia seorang yang mendapat nombor 1, orang lain tak boleh kacau. Nak nombor 2, 3 tak apa. Nombor 1 ibu kutu. Yang tu kena elakkan.
Kalau tak nanti ada syubhat, ada kesamaran termasuk daripada pandangan yang mengharamkan dan dia boleh jadi riba. Itu kita bimbang. Okey. Kalau ada syarat penalti bayaran, kalau bayaran lambat nak dapatkan komitmen semua, kita kira riba lah. Yes, riba. Confirm. Sekejap lagi kita detailkan. Okey. Sekarang Kutu dah tukar sistem seperti guna wang kripto, apa hukumnya? Nanti kita, okey. Secara umumnya, nak guna kripto ke Bitcoin ke apa semua, dari sudut asasnya tidak jadi masalah. Okey. Sebab dia adalah benda yang diiktiraf dalam Islam. Sebenarnya dia, ialah kripto ni kalau ikut sebenar, dia bukan currency walaupun dia digital currency. Dia sebenarnya aset. Sebenarnya aset. Maksud aset yang dijual beli macam emas. Okey, macam emas, so macam aset yang dijual beli. Maka sebab tu sebahagian pandangan kalau di Malaysia ni, kalau tengok pada fatwa wilayah 2019, fatwa tu minta maaf lah tak update. Fatwa tu tak update dan bukan pengajian terperinci. Bukan kita lawan fatwa, bukan. Maksudnya dia punya maklumat tu, maklumat untuk memfatwakan benda tu adalah haram tu tak cukup kemas, satu. Yang kedua ialah maklumat yang sebenarnya sebaliknya menafikan. Okay. Jadi kalau dikata ada khilaf, okey, tapi ini terus haram. Boleh baca fatwa wilayah tu. Saya ingat itu kena update fatwa tu. Sebab kebanyakan ulama-ulama dunia telah mengharuskan Bitcoin dengan syarat benda tu bukan penipuan apa semualah. Dan dia bukan digital currency. Walaupun digunakan asas sebagai pertukaran, tapi dia adalah aset. Bila aset, dia tak terlibatlah dengan riba ke apa. Macam kita beli saham. Kan, kita main saham. Sebab tu ada orang kadang terkeliru. Main saham dengan main apa kan? Main saham ni kita beli pemilikan dalam share, pemilikan dalam syarikat tu. Maksudnya kita beli saham dia berapa lot. Itulah pemilikan kita. Itu bukan duit, itu aset. Jadi sama juga macam Bitcoin ke ataupun Bitkindle apa macam lagi lah kan. Yang betul-betul lah, bukan yang menipu. Bukan yang scammer. Maka pada waktu itu tidak jadi masalah. Cumanya kita kata masalah dia yang tadi tu. Kalau ada penalti, kalau komitmen apa semua tu, sekejap lagi kita detailkan. Nombor lain boleh bincang Ustaz, nombor 1 je tak boleh. Okey, dia elakkan. Okey. Baik. Kita pergi ke seterusnya. Kutu sudut perundangan. Sudah. Macam mana ni? Okey. Perbuatan permainan kutu telah diperuntukkan dalam Akta Larangan Kumpulan Wang 1971. Awal lagi 1971 dah ada perundangan dekat Malaysia tidak membenarkan. Menurut Akta 28, Akta Larangan, ni penting kadang-kadang orang mengaji fiqh ataupun belajar fiqh, kalau bab-bab berkait dengan muamalat ni ataupun benda lain, dia kena kait kalau bab ibadat apa semua, dia kena tahu sudut sains juga. Kalau bab ibadat kan. Sebab tu menjadi khilaf, contoh ini cerita dalam sains lah, berkenaan dengan cecair putih yang keluar lah bagi wanita lepas dia suci tu ada cecair putih kan. Cecair putih tu batal wuduk ataupun tak? Sudut perspektif kedoktoran tak batal wuduk sebab wanita ni dia punya saluran tu ada 3. Dia ada kelenjar Bartholin, kemudian dia ada vagina dia dan kemudian dia ada saluran-saluran yang keluar daripada sudut dia punya saluran tu kan. Jadi sebenarnya kalau keluar daripada faraj maka confirm lah benda tu adalah perkara yang membawa kepada batalnya wuduk. Tapi masalahnya dia keluar daripada kelenjar Bartholin. So maksudnya sudut sains pun kena pandang. Sebab tu yang mengajar fiqh wanita, terutama ustazah-ustazah ataupun ustaz-ustaz ke, dia bukan sekadar fiqh yang ada dalam kitab. Dia kena relate dengan sains masa. Maksudnya pentingnya fiqh ada relate dengan sains masa. Kan? Sebab sains masa ni dengan kajian, bukti empirikal yang betul-betul ada depan mata. Tapi kalau fiqh, macam contoh Imam Nawawi menyatakan sekian-sekian, maka Imam Nawawi dalam bab berkait dengan wanita ke ataupun apa, maka Imam Nawawi hanya tanya mungkin dia punya adik, mungkin tanya wanita-wanita pada zaman tu, sekadar tu maklumat yang ada. Tapi secara empirikal, bukti sains, tengok mikroskop ke apa benda semua kan dan sebagainya, jadi perlu kepada itu. Itu kalau bab berkait dengan ibadat. Kan contoh, bed colostomy yang pakai tu, kan mesti orang kata akan batal wuduk dan sebagainya sebab najis keluar ikut tu saluran tu. Tapi sudut sains ni macam mana? Kan tu pentinglah perbincangan daripada sudut fiqh ibadah dengan sains. Muamalat pula dia kena perundangan. Dia kena tengok juga daripada sudut perundangan. Ni kan duk istihar apa semua, lepas tu tak betul dari sudut perundangan. Kan. Jadi kita kata kebiasaannya, kebanyakannya hukum berkait perundangan dia sama dengan hukum syarak. Tapi ada kes-kes terpencil dia tak sama dengan perundangan. Kan contoh. Okey. Contohnya, kalau satu orang
dia jumpa harta dekat tanah dia. Ni harta tertanam, emas ke perak ke apa ke dan sebagainya. Kalau ikut fiqh dalam mazhab Syafi'i, harta tu jadi harta dipanggil sebagai rikas. Maksudnya rikas ni harta yang tertanam orang dulu-dulu dan kemudian tak ada pemilik apa, harta tu jadi milik kita. Kita kena buat apa? Keluar zakat je. 1.5 1/5. Maksudnya kalau dapat nilai tu 10,000, maka 1/5 kita kena keluar 2,000. 2,000 tu terus keluar zakat. Dia bukan kira 2.5% dah. Ini cerita zakat berkait dengan harta yang tertanam. Kan? Itu daripada sudut fiqh. Mazhab Syafi'i ke Hanbali ke semua pegang tu. Tapi dekat Malaysia ada akta berkait dengan tanah. Akta 1995 yang mana menyatakan ataupun 2005 yang mana menyatakan mana-mana barang apa semua, barang-barang bernilai yang dijumpai di sekian-sekian, dia jadi akta milik harta warisan negara. Okey, jadi ada konflik di antara undang-undang dengan fiqh. Mana satu nak pegang? Saya pegang fiqh lah kot. Sebab apa? Sebab saya dapat. Kan? Jadi ada orang yang macam tu. Kan? Tapi dia kata sebab perundangan, nanti dia akan bagi sagu hati je lah. Dan sagu hati tu taklah sama macam apa jumlah yang kita dapat. Itu pun belum tentu dapat. Maksud kerajaan akan bagi sagu hati. Kan? Kita jumpa emas ketul ke, jumpa apa ke, duit shilling lama, zaman-zaman apa ke dan sebagainya. Asalnya dia jadi milik kerajaan kerana akta berkait dengan akta tanah. Nampak? Ada sisi perundangan. Dan sebab tu dia kena buat muamalat memang kena ada sikit isu-isu berkait dengan perundangan. Contoh nak buat akad, buat kontrak. Kita nak buat company, nak buat pelaburan. Kita nak buat kontrak dengan investor, dengan pelabur. So nanti dia kena tanda tangan lah, kena isi apa semua. Okey, pertama sudut syariah kena check. Yang kedua kena panggil lawyer. Lawyer tu check betul tak dia punya klausa, dia punya apa semua dan sebagainya. Kena check, kena tengok. Kalau tak pas, tak boleh untuk kita edarkan untuk jadikan satu akad untuk orang lain pun masuk. Tapi kalau kutu ni tak payahlah panggil lawyer. Lawyer nak bincang sikit akad kutu ni macam mana? Tak perlu. Kan? Ini sekadar kita je. Cuma kita kata daripada sudut bisnes. Memang perlu sangat kepada perundangan, kena check dan juga dari sudut syariah. Okey. Sebab tu kadang-kadang bila kita meeting, kita panggil lawyer. Sebab kadang-kadang kita tak faham bahasa lawyer ni. Kan? Indemnity ni mendatang apa? Ni sejenis kerbau ke kan? Bukan Ustaz, ni gini-gini. Okey. Jadi kita tak faham kan bahasa lawyer kan? Dia punya bahasa English pula, kan? Jadi perlu faham betul. Macam ni, okey. Ni dari sudut syariah tak ada isu lah. Okey, barulah kita kata okey. Kan endorse. Jadi kita kata sangat penting. Okey. So kalau setakat main kutu ni, pertama kita sebut, kita pergi kepada ni, cuma saya nak kata tadilah, fiqh, ibadat pun dengan sains sangat penting. Fiqh dengan perundangan juga sangat penting. Terutama bab muamalat. Okey. Kumpulan wang kutu, artinya rancangan atau perkiraan yang dikenali dengan berbagai-bagai nama seperti kutu, cetu, cik fund, Hawaii, tontai, macam-macam lagi lah. Atau sebagainya yang menurut maksudnya peserta-pesertanya membayar yuran berkala atau selainnya kepada satu kumpulan bersama dan kumpulan wang bersama itu dijual atau dibayar kepada peserta-peserta dengan jalan lelong, tender, tawaran, undi atau selainnya. Dan termasuklah apa-apa rancangan atau perkiraan dengan berbagai jenis seperti kutu dan seterusnya. Okey, kalau tengok akta ni maksudnya adalah termasuk tu. Kan yang kita main kutu dengan kawan-kawan kita, kutu sekolah, kutu apa lagi kan. Jangan duit PIBG buat main kutu dah. Okey, jadi maksudnya semua ni masih termasuk daripada sudut apa? Termasuk daripada sudut kutu lah. Kan? Bila orang baca akta ni, dia terus jadi macam alamak, maksudnya kita buat ni haram lah. Kalau ikut ni kena tangkap ni, 1971. Memang ada pun dah ditangkap pun semua orang yang main kutu. Tapi sebenarnya, kita kena baca juga. Sebab tu, sama macam hadis. Hadis jangan baca satu lah. Tengok hadis-hadis lain, tengok kerangka, tengok teks, konteks dan macam-macam lagi yang dibincangkan oleh para ulama, sama juga dalam isu ni. Okey, rupanya, menurut Suruhanjaya Syarikat Malaysia, walau bagaimanapun, skim wang kutu tradisional yang biasanya dianjurkan atas dasar kemasyarakatan, jiran sebelah, jemaah masjid dan sebagainya lah. Dan kepercayaan di kalangan jiran tetangga, sahabat handal, saudara mara atau rakan kerja bagi tujuan mengumpulkan wang mengikut keperluan masing-masing, sebarang keuntungan bagi mana-mana tanpa sebarang keuntungan tidak termasuk dalam akta ini. Ini kerana wang kutu tradisional hanya memberikan kembali jumlah yang disumbang. Bukan ambil untung. Okay? Jumlah yang disumbang. Ibu kutu tak boleh ambil untung lah kalau ikut akta ni. Dan kalau ikut fatwa juga tak boleh benar kan. Mengikut giliran yang ditetapkan. Jadi maksudnya dekat sini ialah daripada sudut perundangannya ialah kita buka syarikat kutu. Macam ceti. Macam ceti, macam apa semua tu kan. Syarikat kutu Sinan Berhad. Siapa-siapa nak main kutu, mari join syarikat saya. Minimum 1,000. Yang itu tak boleh.
Maksud secara besar-besaran, buat syarikat, buat apa semua kan dan sebagainya, yang tu tak boleh. Yang tu yang masuk dalam perundangan sebenarnya. Sebab tu baca kena habis lah kan. Kadang-kadang kata haram main kutu. Dia kata fiqh pun haram, perundangan pun haram. Rupanya tak baca habis. Tu penting tu. Okay? So maksudnya kat sini ialah, kalau kutu tradisional tak ada isu. Sebab dia bukan melibatkan nak melabur ke pula dalam syarikat lain ataupun nak dapatkan apa-apa keuntungan, tak ada. Dia cuma tolong-menolong, bantu-membantu antara satu sama lain. Maksudnya kita jelas lah. Dari sudut hukum pun harus, daripada sudut perundangan pun tidak berlawanan dengan 1971 kerana diperincikan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia ni berkenaan dengan kutu tradisional. Okey, itu dari sudut perundangan. Okey, kemudian ni penting. Ini setiap satu benda yang kita nak detailkan. Bagaimana kaedah kutu sebenar? Okay. Yang pertama, ada akad bertulis. Ini biasa dah ni. Ini biasa akan dibuat lah. Iaitu tempoh, jumlah, tarikh bayaran. Ini penting. Maksudnya, berapa, contohnya ginilah. Saya dengan ini bersetuju untuk kutu ni apa ke, main daripada tempoh sekian-sekian sampai tempoh sekian-sekian. Kemudian letak syarat dengan bayaran sekian-sekian, jumlah apa, tempohnya bila setahun, tarikh bayaran tu setiap bila? Setiap 1 hari bulan contohnya dan lain-lain lah. Okay, semua yang letakkan syarat-syarat tu yang tak ada kait apa-apa keuntungan, tak ada kait-kait apa yang melibatkan sebelah pihak ke apa, maka hukumnya harus. Bukan harus, maksudnya memang sebaiknya kena ada kontrak. Kontrak ni tak semestinya ia adalah mesti secara apa kita kata, secara on paper. Mari. Siapa nak main kutu? Ni ambil ya. Sila sign. Sila baca dan fahamkan. Bukan. Maksudnya kalau kita tulis dengan WhatsApp pun, kita kena jelas benda ni. Biasanya benda ni ada. Saya faham kerana setengah tu, ada setengah tu dia main bedal je lah kan. Maksudnya dia letak kat situ, apa dia kata, apa ni, siapa nak main kutu join, sila bagi nama. RM50 sebulan. Contoh. Tu je. Lepas tu pakat masuk. Contohnya. Itu tak jelas. Tapi kalau ada, apa dengan ini, siapa nama sekian-sekian main kutu ke apa, bermula tarikh sekian-sekian dengan syarat sekian-sekian, letak 1, 2, 3, 4 bagi jelas betul-betul. Kan, yang itu lebih baik. Okey, yang itu lebih baik. Okey, kemudian yang kedua, tiada denda bayar kutu ganti, tiada yuran dikenakan oleh ibu kutu dan juga tiada unsur riba. Okey, bila ada denda bayar kutu ganti, sama ada ibu kutu bayarkan dulu, katalah bulan ni dia tak dapat bayar, ada RM30 je, kutu RM50 kan, RM20 tak cukup kan, alang-alang pinjam je lah duit ibu kutu kata boleh, tapi awak kena bayar RM5 lebih. Maksudnya bulan depan awak kena bayar RM105. Maksudnya 50 untuk yang bulan the latest bulan tu kan. Yang kemudian RM55 tu sebagai untuk yang bulan ni yang awak tak bayar. RM5 saya ambil untung. Riba. Bila sebut riba, maka benda tu haram. Bila sebut haram, maka berperang dengan Allah dan Rasulnya. Kan? Ada sebut haram, maka banyak boleh kekal dalam neraka kalau kita dah sampai ke benda ni, masih ada orang buat. Apa kata Allah? 275 surah Baqarah. Hum fiha khalidun. Mereka tak tinggalkan riba. Mereka buat juga lepas kita dah bagi tahu. Maka mereka kekal dalam neraka. Ini sama dengan dosa syirik ni. Kan? Banyak dosa-dosa yang mana Allah samakan dosa syirik, antaranya dosa riba yang membuatkan orang tu kekal dalam neraka kalau dia tak endah, tak ambil tahu tentang perkara ni. Maksudnya, dia kufur di atas hukum yang Allah telah tetapkan. Sebab tu dia kekal dalam neraka. Okay, itu satu. Yang kedua, tiada yuran dikenakan. Kan? Yuran nak masuk RM2 je. Contohnya kan. Main kutu RM50 ataupun RM100. Yuran berapa? RM2, RM3 contohnya. Dekat situ awal-awal lagi ibu kutu dah ambil keuntungan. Confirm riba. Tak ada khilaf dalam bab ni. Sebab tu dia grey area tau. Dia antara boleh dengan tak boleh. Maksudnya kalau boleh kena ikut syarat dia. Kalau tak boleh, memang tak boleh lah. Kan? Kalau boleh tu harus tu apa syarat-syarat dia. Inilah syarat-syarat dia. Okay? Dan kemudian tak boleh ada apa-apa unsur riba lah. Unsur riba tu apa? Contohnya macam tadilah kita kata PN tepi. Sebab nak dapat nombor 1 dia bayar lebih RM10 kat kawan tu. Kan? Ataupun bayar apa. Kawan tu setuju. Okey, tak ada masalah. Kan? Ada orang mungkin nak nombor 10 pula. Saya tak nak nombor 1 sebab apa? Saya rasa macam bulan 10 tu nanti baru saya nak guna duit betul. Boleh tak saya tukar ke bulan 10? Tak boleh. Kalau nak tukar boleh? Boleh. Bayar RM10 lebih lah. Riba. Maksudnya kalau ada je unsur-unsur pertambahan, sebab kenapa boleh cepat sangat jadi riba tu? Kerana dia pinjaman. Pinjaman sangat perlu berhati-hati. Kalau tak betul, tak berhati-hati, maka dia akan cepat jatuh kepada riba. Sebab pinjaman adalah benda yang paling banyak berlaku riba adalah dalam pinjaman. Okay, itu benda yang kita kena jelas.
Okey, kemudian yang ketiga. Jika peserta menarik diri, maka bayaran penuh ditunaikan dan tiada apa-apa keuntungan diambil. Katalah contoh masuk sampai bulan 10. Bulan 5 tu, dia tak boleh bayar dah komitmen. Lepas tu ibu kutu kata, pulangan kira kita tak pulang. Kalau pulang pun kita pulang separuh. Tak pun kita akan pulang tapi tolak sebulan. Semua tu riba. Semua tu riba yang kita perlu sangat berhati-hati. Maksudnya, apa saja yang mengurangkan bayaran semula, cuma kita kena letaklah dekat sini, syarat tadi kan, dekat akad tadi kan. Sesiapa yang menarik diri, siapa yang menarik diri, 100 tahun akan diboikot. Contoh lah kan. Takkan boleh main kutu dah, contohlah kan. Jadi kalau setakat tu is okay. Tapi kalau bila melibatkan duit, kan contohlah dia dah bayar 50, maksudnya kalau 5 bulan dah ada 200.5. Maka akan dipulang 20, akan dipulang RM220. RM30 cas ibu kutu ambil sebab dia tarik diri. Riba. Confirm. Tidak ada siapa khilaf berbeza pandangan dalam isu berkait dengan perkara ini. Okay? Jadi tidak ada apa-apa keuntungan diambil lah. Jadi kita kena letak syarat. Cumanya bolehlah kita letak syarat benda-benda yang tak melibatkan isu-isu pertambahan. Contohnya apa? Siapa yang keluar daripada kita punya ni, grup ni, maka apa yang kata tertib yang dia akan dikenakan sebagai tindakan. Dan contohnya apa? Pumping 20 kali. Contohlah kan. Atau apa-apalah yang boleh berkait lah. Tapi bukan pertambahan, bukan apa. Sebab dia ingkar pada arahan. Ini tak terlibat riba tau. Sebab dia cuma komitmen dia tarik balik. Padahal sebenarnya patutnya bulan 10 lah habis semua sekali kan. Bila dia tarik balik kan kena adjust balik tu. Dah tinggal 9 orang. Kan? Jadi dah jadi 9,000, jadi 900 dah. Patutnya 1,000 kalau 100 orang. Jadi dia jadi kat situ. Jadi dia menyusahkan, maka boleh letak syarat yang tak ada apa-apa keuntungan, yang mana memberi pengajaran lah kepada apa. Tapi kadang-kadang kita faham kalau dia memang tak boleh kan, betul-betul tak boleh sebab yang tak boleh nak elakkan, mungkin ibu kutu kena consider lah kan, tak boleh nak ambil untung ataupun apa sebab dia kait dengan riba. Dan itu peranan ibu kutu sebenarnya, tolong menolong, bantu membantu kan. Dia yang rencanakan, dia yang buat tu pahala besar sebenarnya sebab masing-masing lah tolong menolong, membantu antara satu sama lain. Okey, kemudian yang seterusnya, saling percaya dan tiada kezaliman dan penindasan. Ini pun penting juga kan. Asyik-asyik masuk je tu dia nombor 10 je. Tahun ni nombor 10, tahun depan nombor 10. Memang sengaja grup nak kenakan dia nombor 10. Itu tak boleh lah. Itu kezaliman lah tu. Kezaliman, penindasan kan. Ataupun contoh lain. Tak bayar. Tak bayar tu, ibu kutu dia collect duit, kumpul. Jadi bila dia nak serahkan tu, contohlah 7 hari bulan kan. Seorang ni tak bayar. Maka ibu kutu tak naklah dahulukan duit dia. Maka dah jadi lewat dah dekat situ. Maksudnya lewat nak bayar tu patut 7 dah jadi 10. Kan jadi 10 dah lewat sebab seorang ni tak bayar. Kan kadang-kadang tu dia orang kata apa? Saya bayar dulu 900.5, RM50 lagi tu awak contact lah dia tu. Kan dah jadi susah kat situ. Jadi orang tak puas hati. Jadi kita kata itulah sebab saling percaya, tiada kezaliman dan tiada penindasan. Okey, kemudian yang kelima kita sebut tidak dilakukan secara terbuka. Janganlah iklan dekat Facebook, iklan buat konten TikTok, siapa yang nak buat kutu dengan saya, jangan. Tak perlulah untuk iklankan secara terbuka macam tu. Tubuh syarikat lagi lah ataupun seumpamanya. Kan syarikat kutu enterprise. Tak payah. Jangan dibuat hal. Okay, jadi itu termasuk dalam Akta 1971 kalau melakukan perkara yang seperti itu, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey, ni penting kan? Berapa jenis kutu? Kutu duit, kutu emas dan barangan, skim kutu pelaburan. Banyak ni. Skim kutu ni lagi banyak. Saya tengok kat Facebook, kat apa semua kan. Ada pula keuntungan, ada pula pelaburan. Datang mana pula keuntungan pelaburan main kutu kan. Jadi kita kata itu benda yang kita nak tengok. Okey, pertama kutu duit. Sebelum kita buka soalan, nampak macam banyak soalan. Okey. Ikut kaedah kutu sebenar tadi. Jelas semua perkara. So nombor 6 tadi kan, ikut maksudnya dia punya akad dia punya apa dan sebagainya. Itu perkara dia yang perlu dijelaskan. Okey, kemudian jelas semua perkara. Okay, jelaslah maksud sudut akad, tempoh bila, bayaran bila, apa semua dan sebagainya, berapa orang yang masuk kan, salin bantu-membantu, apa semualah jelaslah daripada sudut kutu. Biasanya kutu duit ni tak ada isu lah selain daripada 6 perkara ataupun perkara yang ke-6 yang saya sentuh satu persatu tadi. Okey. Kutu barang kemas. Okey. Barang kemas, satu barang ikutlah termomik ke apa-apalah barang-barang kan yang nak dikutukan tu. Okey, pinggan mangkuk ke, set pinggan mangkuk ke, macam-macam lagi.
Jadi pertama sekali, jika emas perhiasan, pandangan majoriti ulama tidak membenarkan. Sudah. Sebahagian, tadi kutu duit tadi selesai dah kutu duit. Ni cerita kutu perhiasan. Sebahagian diharuskan atau mengharuskan, namun elok diasingkan dua kontrak. Rupanya ada dua kontrak. Okay. Jadi sini. Okay. Jika emas perhiasan ni bukan setakat main kutu. Jual beli dia pun semua pun kena ikut 3 syarat tadi kan. Ataupun kalau beli emas kena ikut satu syarat tadi, mesti on the spot kan. Maksudnya isu-isu trade-in apa semua kita dah bincangkan sebelum ni. Cuma kalau emas tu perhiasan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Zuhri, Imam apa semua ni menyatakan bahawa tidak dibenarkan juga untuk ada default, tangguh. Kan pertangguhan lah. Maksudnya kan kita bayar tu bulan-bulan. Jadi bulan-bulan tu bila sampai giliran kita nombor 5 baru kita dapat. Maksudnya dah 5 bulan tangguh tu. Kita bayar ansur-ansur tu. Kan? Dan itu pun bayaran tak penuh lagi. Maksudnya kita kena bayar 4 bulan lagi ke depan. Emas dah dapat dah. Macam mana tu? Jadi kat situ isu dia. Dan sebab tu, bila sebut tentang emas perhiasan, maka kalau kita tengok habis tu yang buat ansuran tu bulan 3 bulan. Kat Kelantan, Terengganu, Pahang, macam-macam, Selangor, mana-mana kan. Ansuran 3 bulan lagi. Kan? Ansuran 5 bulan. Kan? Sebab sekarang ni saya rasalah emas ni bagi wanita dia satu keperluan, bukan kehendak. Dia keperluan. Kalau tak ada dia menggigil-gigil, dia sakit, tak tahulah kan. Tapi nak ceritanya, maksudnya orang memang nak beli emas. Memang orang suka, wanita memang suka perhiasan. Pelik kalau wanita suka perhiasan. Saya tak suka perhiasan ni, saya suka superbike. Tu lain macam sikit kan. Tapi nak ceritanya, emas perhiasan tu biasa. Jadi menunjukkan bahawa ramai orang yang buat bayaran secara ansuran. Kan? Adakah, atau kadang-kadang syarikat emas. Saya pernah jumpa satu syarikat emas ni, dia orang Islam. Orang Islam lah, orang kita lah. Dia kata saya tak perlukan kepada penasihat syariah ni sebab saya pun dah Islam. Jadi saya punya dia pun buang malah akad semua Islam. Tak ada masalah, dia tak tahu yang emas ni sensitif. Dia kena tengok betul-betul. Kan? Jadi bukan sekadar Islam saja. Okay, tapi ceritanya ialah yang membenarkan tu siapa? Ada juga pandangan Ibn Qasim, ada satu pandangan daripada Imam Zuhri, pandangan Imam Ibn Qayyim, pandangan Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya menyatakan bahawa diharuskan bagi mereka yang paling dipelopori pandangan Syekh Islam Ibn Taymiyah lah. Kan yang orang dah kata sesat tu rupanya dia pakai pandangan tu. Kan dia kata sesat ke orang, dia ambil pandangan tu. Kan apa dia? Yang boleh bayar emas seorang tadi tu. Itu antara yang pelopori pandangan Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang duk kata sesat apa semua tu kan. Jakim pun ambil pandangan dia, Majlis Fatwa Kebangsaan pun ambil pandangan dia dalam isu-isu fiqh yang berkait tu kan. Jadi kita kata kenapa? Sebab hujah beliau ialah kerana emas tu dah dipanggil perhiasan. Ada workmanship kat situ. Ada nak membentukkan pulut dakap kan, bentukkan desain lipan daun ketum, macam-macam lagi lah desain-desain yang ada tu. Jadi dia dah campur perhiasan, maksud perbentukan. Dia bukan lagi emas yang orang simpan, nak tunggu sikit naik ke dia jual ke, bukan. Dia memang perhiasan, orang beli memang nak pakai. Okay, perempuan wanita nak pakai. Jadi daripada sudut tu, kata Syekh Islam Ibn Taymiyah, maka dia tak termasuk lagi dalam emas yang diharamkan seperti mana emas yang tuling. Maksudnya betul-betul gold yang kita nak simpan pada kad tu kan. Pada kad tu berapa 5 gram ke apa dan sebagainya. Iaitu tak boleh. Okay? Tapi kalau emas perhiasan diharuskan. Maka saya kata pandangan Jakim, Ibn Qasim, Syekh Islam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Qayyim dan sebagainya lagi menyatakan diharuskan. Maksudnya kalau kita masuk kutu perhiasan, maka hukumnya adalah harus berdasarkan pandangan minoriti dan pandangan fatwa Jakim. Cuma saya sebut tak ada satu lagi fatwa yang tuntas di Malaysia, baik Majlis Fatwa Kebangsaan ataupun Majlis Fatwa Negeri, menyatakan tentang yang tuntas tu maksud yang betul-betul khusus, menyatakan tentang emas perhiasan ini adalah diharuskan untuk jual beli macam barang-barang lain. Kan boleh bertangguh, boleh kalau nak tukar apa semua dan sebagainya. Itu kan tak ada lagi fatwa yang khusus. Sebab banyak dah di UM apa semua ni, sahabat-sahabat saya ada dah buat kajian, dah bentang kat Jakim tapi ataupun dah bentang kat Majlis Fatwa tapi belum ada pengkhususan tentang fatwa khusus emas perhiasan boleh diperdagangkan, dijual beli seperti barang-barang lain. Kan sebab emas ni kan Nabi sebut tentang dia punya ribanya tu kan, keadaannya tu. Okey. Maka kalau kita kata harus hukumnya diasingkan dua kontrak. Seeloknya diasingkan dua kontrak. Okey, kenapa dua kontrak? Gini. Sebab kita ada dua perkara dekat situ.
Perkara pertama ialah duit. Kita bukan kutu untuk emas berapa hari ni, okey kita main 1 gram. 1 gram seorang. Jadi setiap hari, setiap bulan 1 gram tu orang tu kena bagi 1 gram. Yang itu clear lah. Kan? Tapi isunya ia sekarang ni ialah bukan 1 gram, duit. Maka kontrak dia ialah akadnya pertama tadi yang kutu tu. Dengan ni apa sekian saya setuju pada tarikh sekian-sekian, okay? Dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. Tu satu. Yang kedua, kena asingkan pula dia punya word tu. Maksudnya dia punya apa? Kita kata kontrak tu asingkan, iaitu dengan dia punya isunya ialah kontraknya wa'ad, janji setia untuk membeli emas. Kan maksudnya kita janji setia untuk membeli emas, di bawah kontrak tu dia ada macam ni contohnya. Dengan ini juga kan yang bawah tu asingkan, dengan ini juga saya bersetuju supaya ditukarkan ataupun kutu ini ialah kutu emas. Maksudnya nanti yang awak bayar tu awak tak boleh dapat duit, awak akan dapat emas lah. Tapi kena letak juga dekat situ, jika saya ada keperluan pada duit, maka boleh keperluan apa? Boleh menukarkannya kepada cash dengan persetujuan semua ataupun dengan persetujuan ibu kutu, kan? Okey, ada orang kadang-kadang patutnya emas dia dapat kan, tapi emas tu dia tiba-tibalah pada bulan tu dia kata kalau saya dapat emas harga katalah 2,000, saya nak pakai duit, kalau tiba-tiba saya dapat terus emas tu, saya pergi tolak kat kedai confirm 1,500 kan, 1,600 kita saya dapat, jadi saya nak pakai 2,000. Maka bincang dengan kutu emas pula. Bincang dengan ibu kutu, bincang semua. Okey, ibu kutu kata boleh ambil cash. Maka itu ada dalam kontrak. Ada dalam kontrak. Maksudnya pertama kontrak kutu sekian-sekian tadi. Yang kedua ialah kontrak jual beli tu, maksudnya nanti akan ditukar kepada emas, dan kemudian kalau kes terpencil ke apa ataupun boleh sekiranya ada keperluan yang mendesak ke apa, dengan persetujuan ibu kutu untuk saya dapatkan cash. Kan? Sebab kadang-kadang bila kita dah janji, ada orang tak puas hati. Tapi jangan semua orang alah minta duit. Kalau itu baik, minta kutu duit. Buat kutu duit, tak payah buat kutu emas. Kan? Tapi keadaan tertentu, kadang-kadang setengah orang dia tak nak rugi, maka waktu tu dia dapatkan 2,000 lah contohnya. Boleh. So, kontrak itu diasingkan. Satu kontrak kutu, satu kontrak beli emas. Nampak kat situ? Sebab Nabi larang dalam riwayat Ibn Majah dan beberapa riwayat yang lain, Nabi kata, Naha Rasulullah SAW ani bai' wa salam. Nabi melarang dicampur dua transaksi sekali dalam satu kontrak. Kontrak kutu tu ia juga qard dan masa sama jual beli sekali. Yang kutu-kutu dah. Maksudnya kumpul duit apa semua tu. Tiba-tiba ada pula kontrak jual beli. Jadi tak terasing. Maka Nabi SAW sendiri nak bagi jelas. Kontrak kutu, selesaikan kontrak kutu. Kontrak beli emas ni, kontrak beli emas. Walaupun sebenarnya bayar tu memang tujuan untuk beli emas. Tapi kontrak diasingkan. Lebih baik, lebih bagus supaya tak keliru. Jelas. Mana ada syarikat kutu pula. Mana ada orang main kutu buat macam ni? Itulah saya kata. Kita bukan sekadar cerita pasal kutu, tapi kontrak tu nak kena betul supaya kita tak termasuk dalam larangan baginda Nabi SAW. Nabi larang bai' wa salam. Beli dan masa sama ada pula pinjam duit, hutang dan sebagainya. Kan? Itu jadi isu yang panjang perbincangan. Jadi saya kata elok asingkan dua kontrak. Macam mana buat kontrak tadi? Kontrak pertama, dengan ni saya sekian-sekian, dengan tarikh sekian-sekian bersetuju. Tak nama pun okey dah. Dengan ni saya Mustafa ke apa semua, tarikh sekian bersetuju untuk masuk kutu ni, kumpulan kutu ni. Dan kemudian bukan kumpulan kutu tu kumpulan artis, tapi itulah kutu tu kan. Dan kemudian daripada tarikh sekian-sekian sehingga tarikh sekian-sekian selama setahun contohnya. Okey, dengan syarat-syarat berikut. Satu, bayaran bulan berapa, ni berapa, jumlah berapa, dan seterusnya. Okey. Jadi itu satu. Habis satu kontrak. Kontrak yang kedua, dengan ini saya mewakilkan, wakil pun ya juga, boleh juga, ataupun berjanji untuk memberikan kebebasan kepada ibu kutu ataupun sekian untuk membelikan emas dengan amount ataupun jumlah sekian. Okey. Namun demikian, jika meminta tukaran dengan atas sebab ia munasabah, Sarawak ke, letak sekali kat situ, dan kemudian dengan perhatian daripada ibu kutu ataupun sekian-sekian, maka dibenarkan untuk tukar kepada tunai. Gitulah lebih kurang. Maksudnya diasingkan dua kontrak tu kan. Jadi ringkas je tu. Kalau kita tulis WhatsApp tu, isi nama je kan. Kontrak dah ada, isi nama je contohnya. Kan? Ataupun setuju. Kan? Ataupun tanda tangan kalau boleh tanda tangan lah. Kan? Jadi itu supaya dalam bab muamalat kita jelas. Tak bercampur dengan isu riba ke, tak bercampur dengan isu tak jelas ke, tak bercampur dengan isu-isu benda-benda yang diharamkan oleh Nabi ke dan sebagainya. Okey, itu dia punya konsep. Okey, yang kedua, jika emas itu gold bar diharamkan. Gold bar tak boleh.
Maksudnya emas yang 10 gram kan, yang kad tu. Saya tak tahu simpan kat mana nak tunjuk, tapi 1 gram je kan. Jadi maksudnya yang 1 gram tu faham kot kan, yang ada kad tu. Gambar pejabat pos lah, gambar batik lah, gambar burung lah, gambar Perdana Menteri, gambar macam-macam lagi lah, gambar COVID kan. Jadi yang 1 gram tu, yang tu tak boleh dikutukan sebab dia gold bar. Maka gold bar dia kena beli secara terus on the spot. Maksudnya bayar terus dapat. Dia tak boleh ansuran. Sebab kutu tu kan ansuran. Secara bulanan tu untuk dapatkan 5 gram contoh. Untuk dapatkan 10 gram. Contohnya apa? Kutu dinar emas. 1 dinar 1,300 lebih kurang. Kita buat kutu dinar emas tu. Tak boleh. Sebab dia bukan perhiasan. Orang bukan nak pakai, orang nak simpan. Dan dia masih kekal sifat emas dia tu. Kan? Biasanya 99.9%. Ketulian emas yang paling tinggi 99.99%. Itu yang paling tinggi. Hanya 0.0001% bukan emas. Dia logam lah. Ataupun benda untuk bagi emas tu kuat. Kan? Sebab tu kalau perempuan tengok, yang 99 tu dia mudah bengkok. Tak saya cuba ketuk. Jangan tak boleh jual pula nanti kan. Jadi maksudnya yang 1 gram, 5 gram pun semua tu kan, dia mudah bengkok. Sebab dia emas 99. Sebab tu jaranglah emas perhiasan ada. Tapi amat jarang. Biasanya 916. Okey. Jadi sifatnya tu pun kita dah faham dah, apatah lagi di sudut hukum. Maka tak boleh untuk buat kutu emas gold bar. Okey, kemudian yang ketiga, jika barangan dibenarkan namun seeloknya dihasilkan 2 kontrak. Barang ni samalah tadi kita sebut, pinggan mangkuk ke, telefon ke. Ada juga orang kan dia buat kutu telefon. Handphone kan. Ataupun kutu apa-apalah kan, nampak Islamik sikit, kutu kitab ke, tak tahu kan, dia juga kan nak beli kitab tak mampu, kita buat kutu ramai-ramai. Mungkin ada saudara-saudara yang buat kan kitab yang berbelah-belah jilid kan, harga dia kadang-kadang ribu-ribu kan. Jadi dia pun main kutu, boleh, tak ada masalah. Cuma lebih baik 2 kontrak. 1 kontrak yang kutu tadi tu, 1 kontrak tukar je daripada emas tadi pada barang. Dengan ini dalam perjanjian maka duit ini akan ditukar kepada kitab dengan harga sekian. Namun jika untuk dapatkan cash semula dibenarkan atas tujuan ibu kutu ataupun apa-apa. Macam tu jelas dia punya akad dia punya kontrak dia. Okey. Jadi boleh apa-apa je. Peti ais ke, motor ke, apa-apalah, apa jadi barang-barang yang ada kan. Kucing ke kalau nak buat boleh juga. Ada orang tak tahulah zaman moden ni kan, dia suka sangat kucing mahal harga 3,000 dia buat kutu dapat seekor contohlah kan. Jadi boleh tak boleh? Boleh, tapi 2 kontrak. 2 kontrak. Maka yang itu menjelaskan dan juga difahami, dan itu lebih dekat kepada perkara-perkara yang mengelakkan terus ketidakjelasan, kemudian juga dua transaksi dalam satu kontrak tadi dan sebagainya. Maka itu antara benda yang diperbincangkan. Okay. Kemudian seterusnya, skim kutu pelaburan. Pertama, jangan masuklah. Banyak iklan kat Facebook kan. Dia gini je nak baca. Bila sebut skim kutu dan kemudian kait dengan pelaburan, kait dengan untung. Confirm. Itu pertama, penipu. Kedua, mungkin betul. Tapi sebenarnya bukan kutu. Dia rolling duit tu. Sebenarnya skim cepat kaya. Skim cepat kaya. Nama je sedap kutu. Kan? Nama kutu, nama sejadah, nama apa lagi, nama kan. Kutu Abu Bakar As-Siddiq contohnya kan. Sedap nama, rupa menipu kan. Nama boleh letak. Nama boleh letak kutu Muawiyah, kutu sahabat, kutu apa semua kan. Kutu tabi'in contohnya kan. Tapi sebenarnya dia bukan isu nama. Isu apa yang berlaku dalam tu. Sebab tu saya kata banyaknya pelaburan, penipuan nama Islamic Hotel, Mekah File, Madinah, Taif, macam-macam lagi lah nama-nama kan. Nama Islamik, nama tempat apa semua. Dia bukan nama. Apa yang ada kat dalam tu. Apa yang berlaku kat dalam tu. Maka saya kata apa pun nama tapi namanya kutu, bila ada keuntungan, ada pelaburan, maka perlu sangat berhati-hati. Seingat saya tak ada satu lagi skim kutu yang disahkan benar di Malaysia ni yang terlibat dengan pelaburan. Sebab ikut akta tadi pun tak betul dah. Kutu tu dilaburkan, buka syarikat kutu apa semua dan sebagainya kan. Confirm tak sah. Okay? Tidak dibenarkan mengikut perundangan. Kedua, bagaimana pula ada keuntungan sedangkan kutu tadi tolong-menolong. Bantu-membantu, tiba-tiba dia ambil untung, ada yuran pula, ada apa semua. Maka itu antara benda yang sangat penting. Yang ketiga, hati-hati dengan iklan kutu pelaburan patuh syariah. Saya jumpa banyak ni. Kutu skim kutu pelaburan patuh syariah. Tak siapa yang mematuhkan syariahnya, tak tahu kan. Tapi itu patuh syariah lah. Okay? Jadi ini juga antara perkara yang sangat perlu berhati-hati. Samalah ni skim pelaburan, skim apa, tak kira lah atas nama kutu ke apa, sangat perlu berhati-hati. Kan saya baru ni jumpa satu orang ditunjuk apa benda nama, saya tak nak sebut lah kan, dia ada pelaburan dia tu apa nama tak,
dia macam singkatan lah. Datuk lah masuk, polis lah masuk, apa semua. Saya kata kadang-kadang pertama guna je title datuk ke apa semua. Orang besar kerajaan ke apa semua. Tu satu. Yang kedua, kadang-kadang mereka masuk betul. Tapi mereka pun ditunggang. Ketua polis masuk, timbalan mufti. Saya pernah jumpa timbalan mufti, ketua polis apa semua. Nampak macam real lah. Macam betul-betul itu bisnes yang ni lah. Orang ni pun invest 108,000. Masuk 108,000. Tak tahu kenapa 8,000. Kenapa tak genap gaji. Jadi 108,000 sebagai modal lah. Sebab apa? Dia dah jumpa dah. Ini ketua polis negara, ketua polis daerah kawasan. Betul lah tu. Memang betul sungguh. Lepas tu ada timbalan mufti negeri mana saya tak nak sebut lah. Kemudian ada pula dia punya orang besar kerajaan apa semua. Memang betul. Rupanya mereka pun ditunggang juga. Mereka pun kena juga. Jadi kononnya macam kepercayaan untuk skamer. Last sekali naik mahkamah pun semua, akhirnya dapat balik, untung dia melabur tu. Dapat 200,000 lebih. Masuk modal 108,000. Lepas tu kena mahkamah semua tu kan. Dapatlah 200,000 lebih. Kan, denda lah yang dibayar oleh pihak apa yang terbabit, yang bersalah dalam isu ni. Kan. Tapi jangan buatlah macam tu kan. Sebab walaupun kita rasa tu boleh dapat ke benda, tapi kita tak perlu kan. Sebab jangan terpengaruh dengan orang-orang besar ke, datuk-datuk ke apa semua yang berkait dengan syariah. Okey, saya rasa cukup dululah kot dekat situ. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Saya tengok soalan banyak ni, saya bacakan dulu. Soalan-soalan yang berkait. Setuju kena. Okey. Kemudian ada syarikat Gigamax pelaburan kripto dapat untung ni by the hour. Adakah ini perjudian? Confirm. Ni macam kenal je nama syarikat ni. Kan? Saya dulu ada satu iklan, saya dah nafikan lah dekat Facebook kat apa semua. Masuk 200.5 deposit. Masa 4 jam dapat 6,000. Orang kita suka tu kan. Siapa tak nak untung cepat kan? Dalam masa 4 jam. Tak, pelaburan ni tempoh dia lama. Okey, macam mana nak tahu pelaburan ni betul-betul genuine, yang betul-betul sungguh-sungguh? Okey. Pertama, dia punya tempoh pelaburan tu, maksudnya benda yang dilaburkan tu ada real business. Contoh kalau dia buka syarikat klinik, dia kena buka klinik. Kalau dia buka tu adalah kedai makan, dia kena buka kedai makan. Sebab macam mana nak generate keuntungan kalau tak buka kedai makan? Tak luahkan dia punya cawangan. Kan? Sama juga nak buka kedai pakaian ke apa, maksudnya orang invest, melabur, maka dalam masa sama untuk dapatkan dia punya syarikat, dia punya investor. Kan? Dan kemudian kemudian juga itu satu. Maksudnya kita kena faham betul syarikat tu kena jelas waktu kontrak tadi kan, undang-undang kena semak, lawyer kena semak, kita kena semak sebelum kita sign. Ini pakai duk tengok kat Facebook, PNP, payahlah tu kan. Nampak itu bahaya lah tu kan. Okey, itu satu. Yang kedua, keuntungan. Kalau keuntungan itu dia tetapkan. Dalam Islam boleh, tapi ada beberapa syarat. Maksudnya katalah kalau masuk tu dia dapatkan 10% sebulan ke contohnya. Ataupun 10% setahun, 15% setahun. Boleh, tapi dia bukan syarikat baru tubuh. Maksudnya tahun ni tubuh terus boleh bagi 15%. Itu memang pelik. Okay. Jadi macam mana syarikat yang dah lama tubuh? Maksudnya tahun 2022 dia punya keuntungan ialah 12%. Tahun 2019 apa sekian, maksud dia ada 5 tahun. Ni dia panggil indicative rate. Macam mana kita nak tengok dia punya performance untuk 4 tahun, 5 tahun tu, baru dia boleh letakkan 15%. Sebab tahun tu 13%, ada tahun 16%, tahun ni sekian-sekian. Contoh kita kata tabung haji ataupun KBSP. KBSP kita boleh letak je, KBSP kita kata 4.5%. Sebab memang takkan lari. Sebab KBSP dah lama melabur. Syarikat yang dah lama melabur, dia boleh letak rate tu, tak ada masalah. Tapi itu peratus daripada keuntungan lah, bukan peratus daripada modal. Kalau jamin modal itu haram pula, tak boleh. Kan? Tapi peratus keuntungan yang siapa-siapa masuk, kalau dia 1,000 dapat 10%. Maksud dapat apa? 100. Contohnya. Kalau masuk 100,000 akan dapat 1,000 dan seterusnya. Jadi itu dia punya konsep yang mana boleh. Tapi kalau baru sebulan tubuh, banyaklah iklan-iklan hati-hati pun terlibat dan sebagainya. Baru sebulan, baru setahun tubuh, dah boleh bagi 30%. Sangat pelik. Kan dia banyaklah dia punya isu. Nanti kita bincang, mungkin ada masa tips nak kenal pelaburan patuh syariah. Okey, akak betul FB. Assalamualaikum. Benarkah setiap kad kredit Islamik diwajibkan oleh bank negara untuk ada takaful bagi menyelesaikan hutang kredit kad pemegang meninggal dunia? Minta maaf, soalan out of topic. Okey, tak semua. Saya tak tahu bank negara punya yang paling terbaru, latest, tapi memang ada pemegang kad kredit ataupun pinjaman peribadi ataupun dipanggil financing yang ambil takaful.
untuk cover dia punya pinjaman kalau berlaku apa-apa pada dia. Contoh dia accident ke ataupun contoh dia dah tak mampu bekerja apa semua, maka akan cover dengan takaful. Kalau ada ini saya sebut kalau ada saya tak semak lagi ni. Maksudnya bank negara adakah keluarkan wajibkan ni, tapi kalau ya maka baguslah. Sebab dia dapat membantu. Bagi mereka-mereka yang guna kad kredit Islamik ni untuk menjelaskan dia punya hutang bayaran bukan sebab dia lari tau. Lari tu tak kena bayar, tak boleh, takaful tak cover. Macam kereta lah. Kereta tu apa contohnya kita kata tak ada lesen bawa. Insurans ada tapi tukang bawa dia tu all rider lah kan, semualah parti dia tak ada lesen. Maka tengok accident. Boleh tak dia claim? Tak bolehlah claim sebab yang bawa tu tak ada lesen. Dia yang accident. Contohnya kan. Jadi ada sebab-sebab tertentu yang mana syarikat takaful ataupun insurans, takaful lah kita sebut ni, tak membayar dengan sebab yang tak dapat diterima daripada sudut dia punya syarat-syarat ni. Kan. Tapi kalau ada tu lebih baik, lebih bagus kan. Maksudnya boleh, tak ada masalah. Tapi kalau secara umumnya memang ada dah sama dekat kredit ataupun pinjaman peribadi yang memang dah ada takaful yang cover. Banyak dah tuan-tuan ini, alhamdulillah kemudahan syarikat takaful apa semua ni dah membenarkan untuk segala benda dah ditahu. Tuan pergi haji pun ada takaful kan. Takaful haji kalau jadi apa-apa dekat sana dan sebagainya. Naik flight pun dah ada takaful kan, kalau berlaku apa-apa sampai juta-juta kadang-kadang tu bayar kan, maksudnya syarikat takaful akan bayar kalau berlaku apa-apa pada dia punya flight tu kan. Tapi apa lagi KTM ada takaful Malaysia RM6 ke bayar kalau naik tu. Jadi tu semua keadaan memudahkan kehidupan kita. Kalau kita beli barang cash harga lain, lepas tu bila kita join kutu harga barang jadi mahal sikit, macam mana tu Ustaz? Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kita bayar secara ansuran. Maka kalau ikutkan, kalau ikut Ustaz TikTok, haram lah. Ustaz TikTok, Ustaz Facebook haram lah sebab dia kata pertambahan tu, time value of money, dia panggil time value of money tu ada drag, maka dia boleh jadikan benda tu haram. Sebenarnya tak, 4 mazhab, Imam Ghazali, Imam As-San'ani, Imam Ibn Rushd, Imam Ahmad dan sebagainya, Ibn Hanbal menyatakan hukumnya adalah diharuskan sebab bertambah risiko kepada yang memberikan pinjaman tu, maksudnya yang punya barang. Risiko dia apa? Lewat bayar. Lewat bayar tu macam-macam lah, lari lah apa semua. Dan dia bukan tambah pada hutang. Sebenarnya sebab awak beli barang ni lewat. Awak beli barangan ni secara ansuran. Maka sebab tu harga dia sikit mahal. Kan, harga dia sikit mahal. Maka hukumnya halus. Tak ada masalah. Ikut pandangan 4 mazhab dibenarkan. Ibu kutu responsible untuk cover bayar ahli kutu yang bayar lambat. Macam mana Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat tak ada apa-apa dia punya ni lah. Dia punya charge lah. Dia bayar lambat, dia contoh kecah RM5, tu riba lah. Tapi kalau dia volunteer untuk bayar, tapi nanti bayar balik kat dia, contoh dia bayar nanti 100 lah kan. Sebab dia kumpul melalui ibu kutu, masuk dalam bank dia apa semua tu dan sebagainya. Maka masuk dalam bank 100 je. Maksudnya 100 yang dia tak bayar, 50 yang dia tak bayar, 100 untuk bulan ni pula. Boleh hukumnya. Kan sebab dulu ibu kutu dahulukan. Tapi kalau charge, maka itu riba. Jika orang yang dapat kutu bulan tersebut ikhlas nak bagi ibu kutu duit, adakah dibolehkan? Contohnya dia bagi RM50. Bagus dan baiknya orang seperti ini. Okey, dalam hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, fa inna khiyarukum ahsanukum qada'a. Sungguhnya yang paling terpilih di kalangan kamu, yang paling terbaik adalah dia memperbaiki, maksudnya melebihkan bayaran hutang dia. Macam mana Ustaz? Bukan riba ke? Okey, gini. Saya bagi orang pinjam. Ni dalam konteks biasa pun, bagi orang pinjam. Bila bagi orang pinjam dan kemudian orang tu maksudnya tak ada apa-apa syarat, tak ada syarat kena bayar lebih ke apa, masuk seribu lah. Bulan bila? Bulan 3. Ataupun hujung tahun. Saya pun bagi dia RM1,000. Okey, selesai. Lepas tu, bila waktu dia nak bayar tu, dan dia pun tak janji tau. Dia tak janji nak bayar tambah pun tak ada. Maksud dua-dua pihak clear. Tak ada masalah. Yang ni pun tak janji suruh bayar lebih, yang dia pun tak berjanji nak bayar lebih. Tapi pada hujung tahun dia nak bayar tu, RM1,000 dia bayar RM50. Dia kata ambillah ni sebabkan awak betul-betul tolong saya benda semua ni. Jadi saya bagi RM50 ni hadiah. Hukumnya harus. Sebab tidak disyaratkan daripada awal. Mana-mana hutang disyaratkan daripada awal, memang kena bayar ataupun memang sanggup nak bayar, disebut depan tu, maka itu jadi riba. Tapi kalau dia bagi tu sebagai hadiah, macam tadi kan, ibu kutu tak cakap apa pun. Tapi sebab ibu kutu tolong, bantu dia kan, mungkin waktu tu apa, dia tak ada apa ke dan sebagainya, dia pinjam pula dengan ibu kutu, bayarkan dulu ke, contohlah kan. Maka pada waktu hukum harus, sebab ibu kutu tak letakkan syarat dan dia pun tak meletakkan syarat untuk bayar lebih. Okey, tidak. Kutu ada unsur pinjaman akan okey.
Customer dah letak deposit dan dijelaskan daripada awal jika tidak jelaskan bayaran dalam tempoh masa tertentu deposit itu burn. Macam mana Ustaz kalau dia minta last minute ke? Kan. Okey. Ni cerita beli barang cerita tentang dalam istilah dia panggil bai' urbun ataupun urban. Jual beli deposit. Jual beli deposit ni saya sebut jelas ada hadis yang Nabi sebut dalam riwayat Al-Baihaqi, nah Rasulullah SAW ani bai' urban atau urbun. Nabi melarang daripada 3 minit lagi InsyaAllah dia berhenti pukul sebelah. Okey. Urban ataupun urbun, Nabi larang. Maksudnya Nabi melarang daripada jual beli deposit. Sebab dia ada unsur-unsur macam perjudian sikit. Kalau seolahnya macam ni lah. Kalau saya jadi ambil, saya lansaikan lebihan dia. Kalau saya tak jadi ambil, awak ambil lah lebihnya. Maksud ambil lah deposit saya tu. Ada seakan macam tu. Maka seakan-akan dalam mazhab Syafi'i tidak membenarkan berdasarkan hadis tadi. Dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Tapi kalau kita tengok daripada sudut peredaran zaman, maka kebanyakan tempat, kebanyakan masa, keadaan, syarikat apa semua, mereka pakai mazhab Hambali sebenarnya, mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan harus dengan sebab apa? Kerana contoh, kita dah buat barang tu. Dia dah bayar 100, katalah tempah blazer. Dia dah bayar 100. Bila bayar 100, maksudnya harga 200. Maksudnya nanti bila ambil blazer baru dia bayar lagi 100 kan. Tiba-tiba dia dah buat blazer, kain dah apa semua dan sebagainya. Tiba-tiba dia tak jadi beli. Dia kata minta maaf saya cancel, duit burn. Contoh dia kata gitu kan. Maka dia dapat 100 tadi tu sebab dia dah keluar modal. Kerana modal nak beli kain ke, kena jahit, masa dia apa semua. Maka harus hukumnya ikut pandangan Imam Ahmad untuk dia ambil deposit, bukan deposit taking. Maksudnya untuk dia ambil burn tadi tu. Burn kan bayaran deposit tu. Hukumnya harus. Ini pandangan Imam Ahmad. Dan inilah ini bukan mazhab Syafi'i ni. Banyak orang beli tempah-tempah kek apa benda semua kan dia dah buat tiba-tiba tak jadi burn duit tu. Itu mazhab Hambali diketahui bahawa rakyat Malaysia dalam bab ni ikut mazhab Hambali. Okey. Kemudian seterusnya. Kalau dia minta last minute. Mohon undur diri anak. Moga-moga Allah bagi kesihatan insya-Allah. Ustaz sebagai ibu kutu boleh tak setiap kali player terima kutu ibu kutu apa ni? Okey, sebagai pengurusan atas persetujuan bersama. Sebagai pengurusan atas persetujuan bersama, maksudnya saya kata elok-elaklah sebab dia memang bukan dari sudut keuntungan. Walaupun volunteer lah semua nak bayar, tak apalah RM30 semua kita setuju. Kadang-kadang bab berkait dengan riba ni bukan asas persetujuan juga. Sebab tu Allah sebut apa? Dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah kata pertama sekali ialah ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Maksudnya kena halal dulu. Lepas tu baru redha. Ramai orang kadang-kadang ingat redha je dah cukup dah. Kalau semua setuju pun tapi benda tu tak betul, tak tepat. Maka kita kena betulkan dulu yang tu baru setuju. Tu dia kena jelas tu. Kalau masing-masing hanya sekadar setuju tapi benda tu tak betul, maka tak boleh. Itu tak boleh saling redha meredai padahal benda tu tak betul. Jadi kena jelas dulu bahawa yang tepat ialah benda tu mesti betul dan yang kedua redha meredai antara satu sama lain. Okey. Pulut dakap Ustaz Nazri selalu kempen. Oh, ya ke? Okey, Ustaz kalau kutu barangan boleh ikut harga ahli dan harga pasaran. Boleh. Ikut ahli pun boleh, ikut harga pasaran pun boleh. Nak lebih sikit pun tak ada masalah untuk keuntungan dari sudut emas tu sendiri. Mungkin ialah sebab ansuran kan. Sebab ansuran lagi harga tu lebih lah. Ambil kat kedai pun mungkin mahal sikit. Dan contoh sebab kita tu pun cerita juga tu. Kita book dulu kan. Tu pun ada dia punya perbincangan. Cuma saya kata tidak jadi masalah dari sudut isu tu. Kena keluar lagi doktor panggil ambil darah. Okey. So saya rasa saya berhenti dulu lah kot dekat sini insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. Kalau ada persoalan boleh postpone ke minggu hadapan untuk kita bincang lagi. Sama ada yang berkait ataupun tak berkait. Mungkin ada isu-isu yang sebelum-sebelum ni. Jadi terima kasih banyak. Saya serahkan balik semula kepada Kak Syida dan mudah-mudahan Allah berkati majlis kita dan faham tentang isu-isu berkait dengan keuangan kita. Nak buat kutu buatlah tapi ikut dia punya syarat-syarat dia insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, soalan dari Puan Syafini tu boleh jawab ke sikit je lagi? Last tu. Boleh jawab tak? Okey, tadi kalau peserta kutu mati adakah waris wajib sambung atau sebab hutang? Okey, sebenarnya dari sudut main kutu ni dia sebenarnya hutang lah. Andai kata benda tu adalah menjadi sebahagian daripada ahli waris ataupun sebab dia bukan hutang tu peribadi tau. Dia dengan kelompok orang ramai. Maksudnya dia hanya masuk tu di celah-celah.
Jadi kalau dia keluar atau meninggal dunia, jadi kita kata kita setuju, tak adalah. Maksudnya duit tu sendiri kita pulangkan pula kepada si mati contohnya. Habis selesailah. Maksudnya kat situ. Adakah perlu untuk bayar? Tak perlu. Tamatkan terus saja. Tamatkan terus dan kemudian atas bukan persetujuan, maksud semua kena setujulah. Akan tamatkan sebab ni meninggal ni takkan suruh ahli waris pula bayar, dia bukan hutang bank yang memang kena ada secara berkala. Jadi kita kata daripada sudut tu cukup sekadar kita dipanggil sebagai ibrak, bukan ibrak, maksudnya kita isqat, gugurkan saja dia dan kemudian selesai. Allah Alam. Maknanya dia pulang pada berbicara yang yang dia putus semua lah Ustaz ya? Betul. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kami dapat satu conclusion berkenaan dengan pemain kutu ni dah memang popular di kalangan ibu-ibu lah, orang perempuan yang lelaki pun juga join lah sekali-sekala tu. Alhamdulillah kita boleh main kutu, boleh kita berkutu-kutu tapi dengan syarat dia dengan ambil hubungan lah. Lepas tu kalau barang kemas pula, barang kemas tu barang-barang hiasan saja digunakan untuk kita berkutu. Kan, selain pada itu kalau emas bar tu semua tu memang tak dibenarkan dah kan daripada hukum syarak dia. So alhamdulillah rasanya pagi ni dapat conclusion kan sini, sahabat-sahabat semua kita berkenaan dengan kutu ni insyaAllah kita boleh teruskan aktiviti kita tapi berlandaskan landaskan hukum-hukum fiqh dan juga hukum-hukum daripada hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam lah kan insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi ni, mungkin Ustaz penerusan yang penting untuk dilaksanakan. So kita end sesi kita dengan lepas tasbih kafarah dulu. Okey, Ustaz penerusan agaknya. So kita pun dah sampai ke baru 14 minit kan. Selalunya kita panjang lebar berjela-jela pun kita punya ustaz kita conclusion kita kan, tapi tak apa, alhamdulillah. Semua ingatlah sahabat-sahabat ni kalau kita nak main kutu boleh lagi main kutu tapi dia bersyarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama kan, hukum fiqh semua kan. So bukan satu kesalahan lah. Kata selagi mana kita tak ambil keuntungan daripada aktiviti kutu tu kan, sekadar untuk membantu sama-sama kita lah kan, untuk memudahkan urusan. Kadang-kadang duit perlu untuk seseorang tu di bidang kutu tu, dia ada sifat-sifat simpanan dia untuk dia kena sesak, dia minta dia nak dapat kita menjadi tak kisah dapat awal ke cepat ke, kita macam kita membantu sahabat-sahabat kita jugalah kan kiranya kan. So dengan itu insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan sesi Ustaz Endang pula pada esokan hari. Tajuk serta kita tak tahu lagi insyaAllah. So dengan itu saya endkan sesi begini dengan lepas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. So kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Kak Syida. Dan Kak Syida. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Terima kasih semua ya. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah. Dengan itu saya endkan sesi kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut patuh syariah. Ya, kena patuh syariah betul. Kita ni betul ya. Yelah yang ada-ada lah. Tapi main kutu ni bantu kita jugalah. Kalau perempuan ni kan simpan duit ke apa kan, kita nak barang, kita main kutu simpan duit untuk dapatkan barang-barang. Betul. Kena ikut patuh syariah. Gitu. Itulah. Okay, Kak Ya jumpa esok Ustaz Endang pula insyaAllah ya. InsyaAllah kalau ni. Baik-baik.